Alright, Right. kita mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Okey, saya Aidi Alias selaku MC pada malam ini insya-Allah. Jadi malam ni kita ada 153 dan banyak lagi kota. Kalau macam ada kawan-kawan yang nak tahu, kita boleh share dengan segera, dengan cepat sebab apa, untuk Zoom malam ni kita tak ada record, tak ada hantar di YouTube, dan info-info yang malam ini di mana kita akan berkongsi dengan sifu-sifu kita yang handal, yang hebat-hebat insya-Allah, yang mana mereka akan kongsikan berkenaan dengan apa yang berlaku, apa yang akan berlaku dan apa yang sedang berlaku dalam Gigamex. Dan pastinya kita semua nak tahu, mungkin daripada kita yang tertinggal info-info yang terkini, tak tahu apa nak buat, ya. Jadi malam ini yang dah masuk, yang dah hadirkan diri dalam Zoom dan juga dekat TikTok ni, okey. Tahniah dan anda mencari ilmu. Okey, mencari ilmu, alhamdulillah. Jadi kita ada tiga insan hebat yang akan berkongsikan cerita berkenaan dengan Gigamex, apa yang berlaku sekarang dan apa yang akan berlaku. Dan insan-insan hebat ni dia memang sangat berpengalaman dalam Gigamex dan juga dalam dunia kripto lah. Dan tanpa membuang masa, kita nak persilakan yang pertama. Okey, sifu kita yang pertama untuk kongsikan berkenaan dengan update terkini, tetapi ini bukan official ini adalah unofficial punya, tetapi insya-Allah info dia 99% tepat lah, insya-Allah. Yang mana sifu kita ni memang sangat berpengalaman dalam bidang perniagaan, pernah bekerja sebagai banker, dan dalam dunia banker pun sifu kita ni dia pernah mengalami konsep migration tu. Jadi dia tahu apa yang berlaku, yang apa yang membuatkan technical punya part ataupun banyak-banyak isu yang akan berlaku lah dalam proses migration daripada uh, sebelum dan juga selepas. Dan yang pastinya apabila kita dah migration, teknologi itu akan lebih advance, okey. Dan dia merupakan businessman dan juga sifu saya yang memperkenalkan Gigamex kepada saya. Baik, tanpa membuang masa, the one and only, saya mengundang insya-Allah, berikan thumbs up dekat komen tu, thumbs up kepada sifu Tuan Azrin Awaludin. Silakan. Yeay. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Clear tak? Dengar tak, Syam? Jelas, jelas. Boleh jelas Alright, untuk semua yang belum mengenali saya, saya ni sahabat pada Irfan. Irfan yang invite saya untuk buat Zoom meeting pada malam ni actually. So sebenarnya kita punya Zoom malam ni ialah untuk mereducekan ataupun mengurangkan segala tekanan-tekanan network kita yang kebanyakannya tak ramai yang dapat info-info yang tepat, dan juga ada yang keliru, macam panik pun ada kan. So memang kita melalui satu zaman dalam keadaan yang tough time lah kita cakap. Cabaran kita dengan pending withdrawal, cabaran kita dengan migration, dengan banyak technical yang perlu kita belajar. Pasal kripto ni dia terlalu banyak technical. So majority yang join Gigamex ni dia ibarat dinosaur. Kan, dinosaur yang tak pernah dengar tentang kripto ataupun pernah dengar Bitcoin tapi tak mendalami tentang kripto ni kan. Macam saya punya pengalaman, saya berkecimpung dengan kripto ni 2016. Masa zaman-zaman Bitcoin harga $600, $800 dulu saya beli. Masa zaman Ethereum harga $9, $15. Ada harga 0.02 sen masa tu. So proses saya belajar tentang kripto ni, saya ada masuk kelas, ada belajar beberapa siri kelas lah saya masuk. So apa yang saya nampak dekat Gigamex ni sebenarnya benda yang baik. Sebab masa saya diperkenalkan oleh Izzat Lajin
masa bulan 12. Bulan 12 dia telefon saya, suruh saya datang KL untuk dia explain tentang bagaimana Gigamex ni arbitrage ni berfungsi untuk buat duit. So saya ada basic tentang kripto. So apabila dia cerita dengan saya dalam 10 ke 20 minit dekat Gabema, saya dapat faham lah bagaimana cara arbitrage ni buat duit. Bagaimana dari segi teknologi artificial intelligence apps ni membuat profit daripada pool fund yang kita bagi pada Gigamex. So isu dia sekarang ni kita dah berkecimpung dengan Gigamex ni daripada macam saya daripada bulan 12 sampai sekarang bulan 9, hampir dalam 9 bulan lah. Cuma saya start buat network pada bulan April, bulan puasa. Sebelum tu memang saya trade je lah. Bulan 1 sampai bulan 4 tu saya trade saja. Saya belajar trade saja. Kemudian baru tergerak hati saya untuk buat network pada bulan puasa. Seminggu sebelum raya lah. Saya start post dekat Facebook tentang Gigamex. Baru saya nak bercerita dengan orang. Selama 4 bulan lebih, 5 bulan lah. Lebih kurang dalam 5 bulan. Network saya ada lebih kurang 600 lebih. Sale pun dalam 1.4 million. Benda pada awalnya sangat mudah. Simple je. Kita buat profit, kita withdraw, tak sampai berapa jam, duit dah clear. Cuma kita mengalami satu zaman di mana zaman gelap kita di-attack oleh DDoS. So bila DDoS ni attack, dia mengganggu flow. Dari segi withdrawal, dari segi registration, dari segi trading, semua dia mengganggu. So kita ada masalah kat situ. So inilah cabaran kita sekarang ni. Cabaran kita daripada Gigamex ni untuk upgrade daripada Web 2 pergi ke Web 3. Itu satu cabaran yang besar sebab dia nak fully blockchain. 100% blockchain. Sebelum ni kita part je. Kan? So kita boleh senang kena attack. So bila kita dah full blockchain, dah full decentralized, maknanya kita lebih selamat dan juga lebih, orang kata, lebih transparent. Sesiapa yang main kripto, bila kita dah pakai token pocket ni, orang dah nampak kalau player kripto ni, dia akan nampak benda ni lebih transparent. Lebih baik sebenarnya. Cuma proses migration ni kebanyakannya yang tak dapat masih lagi menerima dia punya environment dia. Sebab kita kena buat benda yang baru. Contoh macam kita kena download token pocket, macam mana nak create wallet. Itu isu-isu yang saya rasa ramai yang masih lagi keliru dan masih lagi orang kata bela-bela dan masih ramai lagi. In fact network saya pun masih ramai lagi tak download token pocket ni. Tapi apa nak buat? Kita kena adapt juga untuk proses yang lebih baik sebab saya dah melalui zaman-zaman migration ni daripada ledger card, tulis loan interest, loan back, loan kereta, loan rumah ni tulis kat card, lepas tu migrate pergi ke online komputer masa awal tahun 90-an. So saya dah lalui dah proses tu. Dia akan ada berlaku technical error. Dia akan ada berlaku kehilangan data. Itu proses-proses yang kita kena hadapi buat sementara waktu. Benda ni buat sementara je. Tapi time to time saya rasa Gigamex akan improvekan dia punya sistem dari segi data dia apa semua. Cuma dari segi teknikal nanti si Pusham akan terangkan. Saya cuma nak bagi tahu tentang info-info latest news kita. Sebab ada yang baru ni keluar dekat chat 15 September sebenarnya hari terakhir untuk kita depo dekat Gigamex. Apa yang saya dipahamkan, start on 15 onwards, maksudnya depo 500 untuk beli visa tu, buy visa tu akan berlaku di 1x punya wallet. Maknanya kita kena bayar, kita kena depo pada Paymaster. Sebab Paymaster ni dia pemegang license untuk visa. So apa yang saya dipahamkan, transaksi ni akan berlaku di 1x selepas ni. Dia bukan lagi kita beli di Gigamex. Yang saya difahamkan. Tapi ada juga yang saya dengar daripada leader-leader yang pergi meeting Paymaster ni, salah satu daripada Paymaster dia yang saya kenal, mereka kata memang mereka ada minta
extend benda ni. Extend benda ni supaya biar ramai lagi yang boleh beli visa ni dekat Gigamed, dekat web Gigamed. Tapi saya nampak dekat chat masih lagi bagi tahu masa yang terakhir untuk beli 15 hari bulan. So saya ada tanya juga dengan beberapa leader yang terdekat dengan Gabema. Mereka pun cakap benda ni sebenarnya memang akan berlaku selepas 15 akan kita depo pada 1X. Tapi sama ada dia betul-betul berlaku selepas 15 ni ataupun masih maintain di Gigamed, saya tak pasti. Tapi jawapannya memang akan berlaku di 1X. Sooner or later. So benda tu yang kita kena dari segi mentally kita kena adapt benda ni, kita kena faham benda ni selepas ni akan berlaku di 1X. Okay. Sekarang ni kita dalam proses migration web 2 pergi ke web 3. Sekarang ni kita dalam part web 2 dan part web 3. Proses ni yang dia ada dalam sedikit orang kata hiccup sana sini kan. Sebab saya difahamkan tentang ideologi ataupun idea Gigamed ni. Kenapa dia keluarkan visa? Visa ni adalah salah satu solution untuk leader-leader ataupun investor-investor untuk mencairkan USDT. Sebab macam player-player kripto sebelum ni ataupun leader-leader yang sebelum ni di Gabema, leader-leader atas Gigamed, ramai di antara mereka yang akaun-akaun mereka di-block disebabkan transaction yang besar. So dari segi liquidity USDT ni ada masalah kalau kita melalui local bank ni, sebab kita negara yang belum lagi dilegalkan tentang transaksi kripto ni, berbeza dengan Indonesia yang dah ada exchanger mereka sendiri, Indodex kan. So apa yang berlaku, Gigamed keluarkan visa ni, so untuk kita senang mencairkan kita punya USDT. So dia akan convert jadi USD, dan USD itu pula yang berada di dalam visa kita itulah exactly sama dengan currency yang ada kat market, dekat exchange rate. Cuma dia punya charges tu lah yang sedikit yang ada isu dekat charges tu, tapi benda tu kita kena terimalah untuk kita pergi lebih jauh lagi, lebih mudah lagi untuk mencairkan USDT. Actually Visa Card ni adalah produk Gigamed yang ke-6. Lepas ni ada lagi satu produk baru yang saya difahamkan akan keluar, Mastercard. Okay, macam Mastercard ni dan juga Visa Card ni sebenarnya dia bukan macam kita letak 500 tu, saya difahamkan bukan untuk di trading. Sebenarnya dia macam konsep staking. Macam Visa Card konsep staking dia cuma $500 kan. Macam Mastercard saya difahamkan seperti Sufi cakap sebelum ni $10,000. Apa kelebihan Mastercard? Mastercard ni untuk leader-leader besar atau investor-investor yang masuk $1 juta, $100,000 tu, dia nak mencairkan dia punya USDT mudah, sebab Mastercard ni dia punya withdrawal limit dia $20,000 sehari. Dia punya spending limit dia shopping untuk pakai dalam sehari 1 million. Maknanya dia punya limit tu besar lah kan. Jadi itu salah satu orang kata benda yang baik lah untuk kita leader-leader yang atas ni, bila buat network besar. Macam Irfan, income mungkin saya boleh katakan 50 ke 100 ribu sehari, sebulan kan. Macam Ijaz Ladin tu dah main juta-juta. So Mastercard ni penting untuk kita untuk mencairkan USDT yang kita dapat daripada reward dan juga daripada profit. Okey. Selepas Mastercard, saya difahamkan kita akan ada macam token untuk 1X. Maknanya produk 1X ni, Gigamed punya produk sendiri, yang kita boleh staking ataupun yang kita boleh beli. Dia samalah macam konsep market kat luar tu yang ada keluar token-token baru kan. Macam kita kelebihannya, Gigamed ni dia punya users pun dah, yang saya difahamkan lebih 300,000 lebih. Community kita besar. So token ni ada potensi untuk naik. So siapa yang ada duit lebih, bolehlah invest kat token ni. Saya seperti yang Sufi cakap, saya pun pegang pada Sufi cakap, Sufi punya knowledge pun baik dan saya pun ada basic tentang kripto ni. So saya faham tentang token-token yang bila yang dipartisipatkan ataupun yang beramai-ramai
community ni involve beli, dia akan naik harga dia. Okay. Kemudian apa yang saya difahamkan, Gigamex ni ataupun 1X ni akan ada dia punya exchanger sendiri. Exchanger sendiri. Kemudian idea dia kenapa dia buat begitu, apa yang saya difahamkan ataupun Mr. Mike punya idea, profit yang kita buat daripada 4 exchanger tu, macam daripada Bitfinex, daripada Huobi, daripada KuCoin, daripada Gate.io ni, USDT ni akan masuk dekat kita punya wallet, profit tu. So, dia punya idea, dia nak semua USDT ni akan berkisar ataupun digunakan di dalam ekosistem kita sendiri. Dalam ekosistem 1X ataupun Teramax ni, kan? Ataupun Gigamex ni, ekosistem tu. Mana dia develop ekosistem ni satu persatu daripada Visa, Mastercard, token, exchanger, lepas tu macam-macam lagi lah yang dia akan buat selepas ni. Untuk duit USDT ni tak keluar ke market luar. Contoh sebelum ni kita withdraw, keluar pergi dekat Huobi, pergi dekat Binance ataupun Bybit, betul? So kita gunakan USDT tu untuk kita cairkan dan kita guna di luar. Dan dia tak ada benefit untuk Gigamex ataupun 1X ni. So bila dia buat ekosistem macam ni, apa yang saya nampak dan apa yang saya difahamkan, yang saya dibriefkan masa di Gabema itu hari, macam kita spend dekat Visa, Visa ni dia ada referral ID dia. Visa ni ada referral ID dia, apa saja perbelanjaan ataupun yang kita gunakan, dia akan benefit balik pada upline-upline yang di atas. Dan dia juga contribute pada 1X, pada Gigamex sebenarnya. So, itu idea dia. Sebab contoh, kalau kata contoh macam Irfan punya group sale sekarang 3 million. Kalau network dia tak bergerak sekalipun, dia masih lagi stagnan dekat 3 million punya sales. So 3 million ni still trading buat profit dan withdraw pergi ke Visa. Pergi kat Visa, daripada Visa ni network ataupun leader-leader gunakan Visa ni untuk withdraw dan juga spend beli barang ke apa. So daripada segi charges ataupun fees tu dan juga dari segi pendaftaran Visa baru, leader-leader ni akan dapat dia punya affiliate. So di situlah dia punya ekosistem dia, di mana kenapa sebenarnya sekarang ni kita digalakkan apply Visa cepat mungkin, kenapa kita digalakkan withdraw ke Visa cepat mungkin, kenapa dalam statement di dalam Gigamex tu tulis kalau withdraw pergi ke exchanger ataupun token pocket 72 jam, tapi advantage withdraw pergi ke Visa 24 jam. Sebab apa dia nak galakkan kita withdraw pergi ke Visa? Sebab dia nak ke USDT tu, profit tu akan berkisar digunakan di dalam ekosistem kita. Dan dia akan memberi benefit pada semua affiliate dan juga pada Gigamex. So kalau news-news yang lain ni, kita banyak dapat juga info-info ataupun news-news yang tak official. Jadi kalau kita nak reveal pun kita takut benda pun tak official kan. Jadi kita kena tunggu juga, apa-apa pun kita kena tunggu juga dari statement daripada Gigamex sebenarnya. Sebab kita dah tak ada dapat saluran yang solid ataupun info yang solid daripada leader-leader atas kita. Macam saya pun sebenarnya korek-korek info pun, news pun daripada leader-leader lain, daripada leader-leader di Gabema, daripada paymaster yang kenalan saya di Gabema kan. So macam Irfan saya tahu dia stres, dia juga ada tekanan dari segi network bertanya, dan kita sebagai leader pun kita kebanyakannya tak ada jawapan kan. Cuma kita ambil inisiatif ni, kita combine sebenarnya untuk reducekan kita punya tekanan-tekanan tu, biar kita share tekanan-tekanan tu bersama kita, di mana semua orang sebenarnya mengalami masalah yang sama kan. Jadi supaya kita tak rasa kemurungan, tak rasa kesorangan, withdrawal kenapa lambat kan, pasal proses-proses migration ni yang dia punya kesan dia memberi orang kata impact yang besar pada network kan. Macam grup saya pun saya tengok dari segi sale memang orang kata drastically turun
Kalau tidak tu daripada 1 Mei saya $103,000. 1 September pergi 1.1 million. Kenaikan tu nampak 1,100%. Tapi masa sekarang ni dengan withdrawal, dengan masalah withdrawal pending yang sangat lama kan, jadi kita punya sale pun drop, kita ada tekanan kan, jadi masing-masing ada yang kemurungan, ada yang tak boleh sabar. Tapi apa nak buat, kita leader-leader pun mengalami masalah yang sama. Jadi kita kena adapt benda ni sementara waktu. Apa seperti yang Bos Izwan cakap, founder Gabema, dia pernah bercakap dengan saya, dia kata ini buat sementara waktu. Proses kita ni kemungkinan paling lama pun bulan 10 lah. Kan, kalau bulan 10 tu kita kalau tak ada orang kata drag dari segi sistem ni di-develop, insyaAllah bulan 10 kita dah smooth lah. Kan, cuma dari segi withdrawal ni, kalau mana-mana yang rasa rajin, yang ada masa, try check dengan CS. Pasal saya pun dengan grup saya pun, di mana saya dapat bantu, saya gunakan saluran-saluran saya yang lain. Ada juga saya gunakan saluran-saluran sahabat-sahabat saya yang berada di Gabema untuk percepatkan withdrawal, ada juga. Kan, tapi tak bolehlah selalu gunakan talian hayat tu. Sebenarnya kita kena gunakan leader kita. Kena kumpulkan, kena ada report yang kita submit satu sekali jalan. Kita tak boleh beramai-ramai hantar pada orang di Gabema. Kan, itu salah satu orang kata tak proper channel lah. Kan. Tapi salah satu solution dia kena check dengan CS. Macam network saya pagi ni pun saya tahu ada beberapa yang berjaya check dengan CS, dia punya withdrawal approve. Dan kadang-kadang check dengan CS ni pun saya faham. Tunggu pun berjam-jam, kadang setengah hari baru dapat. Lepas tu dapat pula nama-nama yang jenis yang straight, tak nak approvekan withdrawal, tak nak orang kata tak nak proses. Tapi ada juga yang bernasib baik, macam network saya semalam dapat Olivia, 3 withdrawal dia approve, dia 2 profit, 1 dia punya fees. So untuk sementara waktu ni kita sama-sama bersabar, itu yang saya boleh cakap. Sebab saya pun bila tanya ke atas pun sabar, tunggu kan. Sementara ni memang itu saja yang kita boleh buat. Tapi yang mana rasa nak cepat tu try check dengan CS, kita usaha sendiri dulu kan. Kalau ada yang emergency tu try lah kan, buat PR dengan orang Gabema kan, lepak kat sana, dapatkan info, pasal kat sana lah info yang paling solid. Kalau dapat duduk dengan Sufi lagi baik, pasal Sufi ni boleh saya katakan dia juru cakap Gigamex. Dia sangat baik dan knowledge dia pun baik. Saya pun banyak juga menuntut ilmu dengan Sufi untuk Gigamex ni kan. So kalau dari segi technical, tentang withdrawal technical ni saya akan serahkan pada si Pusham. Saya tak naklah bercakap lama kan. So sebab lepas ni ada speaker-speaker lain lagi yang nak bercakap. So lepas tu kita akan buka untuk sesi soalan. Kita pun tak tahu apa persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan sebab ada beratus-ratus orang kat dalam ni. Jadi, so selebihnya saya serahkan pada si Pusham. Sekian, terima kasih. Alright. Alhamdulillah. Terpukan kat rumah kepada Sifu Azrin, yang mana kami semua mengharap, kami seperti mana yang Sifu Azrin dan kita semua sebenarnya dalam situasi yang sama, masing-masing sedang menunggu withdrawal tu, and then masing-masing perlu bersabar dan perlu ada usaha untuk chat dengan CS walaupun berjam-jam yang kena. Jadi proses penghijrahan tu memang akan mengambil masa dan saya akan kepada panel seterusnya iaitu Sifu Syamsurizan, yang mana dari segi teknikal ni Sifu Syam ni dia memang kita boleh katakan layak untuk bercerita tentang teknikal kerana background dan juga pengalaman beliau. Okey, yang macam mana daripada web 2 nak berpindah kepada web 3, okey, dan kenapa ada withdraw yang lambat, ada yang cepat, okey. Dan pengalaman Sifu Syam ni dalam bidang digital marketing dan software developer lebih 20 tahun. Jadi dia memang
sangat layak lah untuk bercerita tentang technical punya part. Okey, beliau juga memegang ijazah sarjana muda daripada United Kingdom, bukan UK, Hulu Kelang, United Kingdom, dan sekarang mengendalikan sistem digital marketing menggunakan ekosistem emas. Masya Allah. Okey, sangat hebat, dan juga mengendalikan sistem operasi beberapa syarikat pencetakan. Okey. Alright, jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Syamsurizam. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Aidil, King Azrin dan Tuan Irfan. Okey, saya sebenarnya nak berkongsi sedikit pengalaman lah, sedikit pengalaman kenapa saya terlibat dengan Gigamed ni. Sebenarnya saya terlibat dengan Gigamed ni, saya suka dia punya sistem dia. Saya suka sistem dia. Maknanya kita klik kan. Lepas tu dapat profit. Okay, macam syok lah kan. Okay, dan saya sempat dapat merasa withdraw yang cepat. Maksudnya sehari 2 hari dah dapat. Sebelum kena attack. Okay. Sebenarnya website dalam dunia ni, semua website dalam dunia ni ada possibility kena attack. Tak kisahlah sama ada Facebook ke, Maybank ke, CIMB ke. Sebenarnya bila kena attack, maka bertambahlah pengalaman developer-developer yang buat sistem tu. Even though website saya pun sebelum ni, saya handle website company, ada je yang kena attack. Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah masa berlakunya DDoS tu, saya sedikit orang kata apa teruja dari segi sistem adalah mereka bagi link sementara. Itu memang satu benda yang jarang-jarang orang buat. Okey, itu satu benda yang jarang-jarang orang buat. Biasanya kalau down, dia down je lah. Kan, dia biar je. Yang ini dia siap bagi satu link sementara. Bukan satu, dua. Dua link sementara. Itu satu perkara lah. Perkara kedua pula yang saya tengok adalah apabila ada error pada data. Contoh, bila kita trade ada kosong. Saya rasa mesti ramai yang ada kat sini kan. Berlaku macam tu. Jadi, bila berlakunya kosong tu, mereka take responsibility, mereka betulkan. Okey, mereka betulkan. Dan sampai satu ketika bila datangnya untuk orang kata withdraw, dan kena ingat, satu user yang withdraw bukannya satu. Satu user yang withdraw, biasanya lah mereka akan withdraw sekali 4. Okey, yang genuine 4. Mana taknya ada yang withdraw profit, ada yang withdraw arbitrage profit, pool profit, lepas tu ada team award, lepas tu ada withdrawal, lepas tu ada banyak lagi lah kan yang kita withdraw tu. Jadi kalau satu user tu sampai 5 dan sebelum kena DDoS attack ni sebenarnya, sebelum yang cerita sebelum keadaan yang website slow tu kan. Sebelum kena tu, apa yang berlaku adalah mereka hanya tekan satu button je. Mereka tekan satu klik button je, semua yang withdraw tu, dia akan proses. Okey, dia akan tengok, okey, ni address wallet, kan? Dia pun transfer, transfer. Satu. Okey, relax je kan. Semua pun happy. Oh, dapat masuk. Biasanya kalau yang sekali withdraw 6 tu, dia akan berturut-turut lah. Masuk satu kan. Semua happy lah, seronok kan. Okey. Jadi, bila berlakunya DDoS attack, apa yang berlaku adalah satu user ni, okey, attacker tu dia letak USDT address, okey, dia letak dalam sistem. Bila seorang withdraw je, dia automatik akan create sampai 30 user ID yang tak siapa-siapa, tapi dia punya address ni hacker punya address lah. Dan saya ada dengar-dengar, ni saya tak tahu lah, mungkin King Azrin boleh confirmkan. Saya ada dengar-dengar yang mana mereka tertransfer. Maksudnya pada peringkat awal diorang pun tak tahu, diorang pun tekan je lah withdraw, tekan. Jadi dia akan withdraw, akan transfer semua USDT. Sampaikan diorang tertransfer berapa berjuta jugalah diorang tertransfer. Tapi diorang bertanggungjawab dan diorang admit benda tu dan diorang nak elakkan benda tu. Maka wujudlah
mereka terpaksa mempercepatkan proses visa ni. Sebenarnya kalau nak ikutkan proses visa ni bukan berlaku sekarang. Dia akan berlaku mungkin lagi 4-5 bulan ke 6 bulan kan. Tetapi disebabkan kena attack dan Gigamed pun telah setahun. Dan kalau anda tengok dekat ruangan testimoni, hari ni withdrawal sudah mencecah 1 bilion ke atas. 1 bilion saya pun 1 bilion kan. Dan setiap hari withdrawal adalah saya pernah tengok ada yang 1 juta. Saya pernah tengok biasanya 200,000, 300,000 tu normal. Kalau agak agresif sikit sampai 1 juta. Jadi kalau kita nak fikir secara logik lah kalau anda fikir. Kalaulah 100,000 yang satu line withdrawal yang diorang kena check satu-satu supaya diorang tak boleh nak tekan terus. Kalau diorang tekan terus, habislah semua kan. Masuk dekat eka-eka ni punya ni. Jadi diorang tak tekan terus, diorang kena check satu-satu. Sebelum diorang nak migrate pergi ke Web 3.0. Yang mana masalah yang berlaku sekarang. Jadi diorang terpaksa check. Okey, nama user ni, betul tak address ni? Kalau betul, then tekan. Dia kena check satu-satu. Jadi kalaulah dia check satu-satu, apa yang berlaku adalah satu orang masa memprosesnya 1 minit. Katalah kita ambil average 1 minit lah masa memproses. Jadi kalau satu transaksi tu 1 minit, anda boleh kira lah. Kalau ada 0.5 juta transaksi, kan 0.5 juta. Logik ke 0.5 juta? Kalau kita tengok kan, kalaulah $500 average, okay, $500 average, berapa transaksi yang menghasilkan 1 juta? Ataupun 500,000? Berapa transaksi? Kalau 500, 5,000, 50,000, 500,000, 500,000 maknanya dekat 3,000 ke 4,000 transaksi. 2,000, 3,000, 4,000 transaksi lebih kurang. Jadi kalau 4,000, 2,000 ke 4,000 transaksi, kalau satu transaksi 1 minit dan withdrawal masuk lagi yang baru, then queue kita jadi panjang. Bila queue kita panjang, itu yang jadi masa yang diperlukan tu lama. Sebab tu mereka sekarang ni sedang adjust untuk mempercepatkan proses visa supaya diorang boleh tekan je. Tekan dan terus masuk, tu satu. Yang kedua, dalam masa yang sama mereka tengah migrate kepada Web 3.0. Yang mana bila migrate Web 3.0 ni, mereka boleh catch up balik withdrawal tu. Dan dalam masa yang sama mereka tak nak stop yang withdrawal sekarang. Jadi sebab itulah kalau tanya saya, anda boleh tengok sendirilah dekat saya, sebab saya kadang-kadang pun, yelah saya punya withdrawal pun dah dekat 3 minggu juga. Tapi saya cakap, walaupun withdrawal tu 3 minggu, saya cakap saya masih lagi boleh trading. So tak ada masalah pun, saya masih lagi boleh trading, saya just kumpul je lah profit tu. Dan dalam masa yang sama, kalau free-free tu, check je dengan WhatsApp, kalau ada rezeki adalah. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab ada tim saya yang di bawah saya, withdrawal dia lepas, dia lagi cepat daripada saya. Kadang-kadang kita rasa jealous jugalah kan. Macam mana dia ni apply lewat tapi dapat. Saya apply lagi awal tapi belum lagi. Jadi saya berpendapat mungkin yang menguruskan tu 2-3 orang. Mungkin diorang pilih je line mana nampak withdrawal je diorang terus proses kan. Ada yang mungkin ikut turutan, ada yang tak. Jadi apa-apa pun saya harap yang ada kat sini ni insya-Allah lah kita look in a positive way dan kita akan pastikan yang kita akan dapat withdrawal tu, cumanya masa je lah yang menentukan. Dan siapa-siapa yang memang dah ada modal visa tu, usahakan yang visa tu. Dan mereka yang belum, yang belum lagi ada tu, just tunggu je withdrawal supaya bila dah ada je bajet 500 tu, teruslah apply visa. Kan? Jadi tak perlu nak rusing-rusing, tak perlu nak orang kata terkejar-kejar, apa-apa pun kita usaha
supaya dengan usaha kita ni dan kita faham bagaimana mereka ni bertungkul lumus buat benda tu dan mereka genuine buat benda tu dan semua orang akan merasai withdrawal tu, profit tu, yang mana saya yakin rata-rata yang kat dalam ni pun sekiranya tak ada sistem ni dekat dalam dunia, saya rasa mungkin anda tak jumpa kot profit yang anda dapat macam ni. Jadi kat situ itulah sebenarnya kalau saya fikir-fikir balik, yelah ada orang kata benda ni tak okey lah, scammer lah, apa semualah. Ada orang kata okey, ada orang dah dapat manfaat, ada orang fikir alamak ini lambat ni mungkin salah satu cara nak scam lah apa semua. Cumanya apa yang saya nak share dengan anda, saya bercerita di atas dasar kapasiti saya yang faham tentang bagaimana sistem ni dibina. Saya bukan tengok pada orang, saya bukan tengok pada orang yang bercerita, saya tengok pada sistem. Macam mana dia buat sistem ni? Macam mana dari segi dia handle sistem ni? Macam mana dari segi dia sampaikan maklumat? Benda-benda tu, saya melihat kepada benda tu. Saya bukan melihat kepada profit lah, apa benda semua. Saya ni passion terhadap sistem. So, itulah sedikit yang saya boleh kongsi dengan anda. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan ke apa, insyaAllah kami akan cuba berusaha untuk memberikan segala info kepada anda supaya anda lebih, orang kata apa, lebih yakin, lebih tahu, lebih orang kata apa, dapat manisnya di kemudian hari tu. Dan buat pengetahuan anda, bulan ini adalah bulan yang mereka bertungkus lumus. Kalau saya tengok dia punya timeline dia, bulan inilah bulan mereka bertungkus lumus untuk menyiapkan Web 3.0. So, itu saja setakat ni. Back to you, Tuan Pengerusi Majlis. Okey, terima kasih atas explanation Sifu Syam. Alhamdulillah. Diharap menjawab persoalan kawan-kawan kita yang kadang-kadang hari-hari bertanya bila withdraw nak dapat, bila withdraw nak dapat. Okey, untuk soalan nanti selepas daripada sharing daripada tiga Sifu kita ni, kita akan buka kepada soalan dan saya akan bacakan soalan-soalan di chat nanti. Alright, dan kita harap sebelum seperti mana yang Sifu Syam beritahu tadi, yang mana sebenarnya memang Gigamax, saya pun dengar juga, sebenarnya Web 3.0 memang di dalam perancangan Gigamax ya, memang di dalam perancangan, tetapi dia terpaksa membuat secara cepat kerana DDoS attack tu. Kalau ikutkan memang dia akan ambil masa mungkin dalam hujung tahun macam tu, tetapi disebabkan DDoS attack, dia terpaksa untuk migrate dengan cepat untuk dari segi keselamatan kita sebagai user dan juga sebagai profit daripada Gigamax. Alright, jadi kita ke panel ataupun Sifu yang seterusnya untuk sharingkan berkenaan dengan pengalaman dan juga rasa gundah gulana je. Kita ada seorang Sifu yang sangat hebat. Okey, yang mana Sifu kita yang seterusnya dia ada diploma perguruan pendidikan Islam di KUIS. Okey, dia tamat pengajian dan involve terus dalam bidang kripto sejak 2017 hingga hari ini. Okey, dan bermula bersama dengan Gabema. Okey, Gabema dengan Gigamax ni dia actually dia tak ada kena-mengena ada yang cakap Gabema ni yang buat Gigamax kan, bukan. Gigamax dan Gabema ni dia dua institusi yang berbeza lah. Alright. So Sifu ini dia bersama Gabema sejak bulan 10 2021 sehingga hari ini, dan start bersama dengan Gigamax pada Disember 2022. Maknanya daripada hujung tahun lepas dah bersama dengan Gigamax, dan hari ini mempunyai kumpulan ataupun tim yang lebih daripada 2,000 user dan volumenya lebih daripada 3 juta USD. Masya Allah, hebat betul. Alright, dan sekarang dalam masa yang sama juga Sifu kita ni dia sambung belajar dalam bidang diploma blockchain dan decentralized finance yang dianjurkan oleh Gabema Academic
dan juga UTM Space. Masya Allah. Dah hebat, bertambah hebat ambil diploma lagi. Alright. Jadi tanpa membuang masa, kita persilakan Sifu Tuan Irfan Taib, insyaAllah. Silakan Tuan. Baik, terima kasih kepada Tuan MC kita dan juga sifu-sifu kita, Tuan Azrin dan juga Tuan Syam. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Tak naklah selamat malam, selamat pagi. Kalau malam kita nak tidur kan? Okey, baik. Jadi, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, baik. Sekali lagi saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Taib. Berasal daripada Johor tapi membesar di Pahang, kini berada di Kajang. Okey, saya menetap di Kajang sejak saya dulu belajar lagi di kuis semasa mengambil diploma perguruan. So selepas saya tamat pengajian, saya terus involve di dalam bidang kripto pada tahun 2017 bulan 3. One more. Esok ngomong Johor lah. Aku dah terbaca komen minta maaf Okey, baik. Jadi saya bermula dalam bidang kripto ni, terus terang saya cakap, saya memang zero pada tahun 2017. Saya involve dalam macam-macam platform, macam-macam program. Okey. Jadi benda tu saya nampak bila saya dah start involve dalam bidang kripto ni, dia satu benda yang bakal mengubah hidup orang 360 darjah dalam masa yang singkat. Kalau contoh hari ni umur saya dah 31, apa selama ni saya dapat sepanjang umur 31? Tak ada. Saya dah pernah involve macam-macam dalam platform kripto. Tak kisahlah mining, Bitcoin, trading kripto, segala-gala macam jenis. Platform-platform yang menjanjikan bulan dan bintang. Okey, di situ saya belajar. Kripto ni adalah benda yang betul, adalah benda yang sangat-sangat boleh mengubah hidup orang. Tetapi banyak di luar sana yang menggunakan nama kripto untuk kepentingan. Okey. Jadi sampailah saya pun waktu PKP daripada ada saving saya ada beli Bitcoin sikit, ada beli Ethereum. Okey, alhamdulillah ada simpan. Sebab apa? Saya dah jangkakan pada tahun 2021 Bitcoin akan mencanak naik. So daripada hasil kat situ yang saya gunakan untuk survive waktu PKP. Jadi anda faham tak kat sini? Apa yang saya nak cuba sampaikan, belilah kripto, belilah Bitcoin. Sebab apa? Akan datang kita tak tahu. Tapi apa kaitan dengan apa yang kita buat hari ni? Okay? Jadi saya patah balik pada story yang asal. Okay? Macam saya dah bersama Gabema pada tahun 2021 bulan 10. Okay? Jadi waktu tu di situlah titik mulanya di mana saya kenal Gabema. Okay. So saya faham ramai yang kat sini tak tahu siapa Gabema. Ada yang cakap Gabema ni owner Gigamax. Ada yang cakap Gabema ni adalah satu NGO. Ada yang buat Gigamax dan sebagainya. Owner dan sebagainya. Okay. Jadi kat situ apa saya boleh cakap itu adalah pandangan orang yang salah lah. Okay. Jadi saya terus terang siapa Gabema ni. Okey, asalnya Gabema ni adalah satu NGO. Okey, saya minta maaf. Saya terpaksa cerita benda ni supaya anda faham apa yang berlaku hari ni adalah usaha sendiri. Usaha Gabema. Okey. Jadi siapa Gabema ni? Gabema ni adalah satu NGO asalnya hanya untuk bantu orang susah. Macam NGO yang lain, yayasan yang lain. Untuk tolong bangsa banjir, masa gempa bumi dan sebagainya. Waktu hari tu yang kita banjir dekat Kelang, dekat Ulangan waktu tu kami menjalankan trading juga, trading kripto menggunakan robot Royal Q. Okay. So daripada situlah hasil yang kami buat tu, kami kumpulkan duit bantu orang yang susah. Jadi Gabema ni Allah takdirkan yang hadir bersama di dalam Gabema ni adalah orang yang ada expert masing-masing, ada kepakaran masing-masing. Ada yang expert blockchain, expert kripto, expert IT, macam-macam bidang. Okay. Bahagian management dan sebagainya. Jadi, dengan takdir Allah tu, mereka tubuhkanlah Gabema Academy. Okay, Gabema Academy ni lah tujuan mereka adalah nak educate orang-orang kita, orang Malaysia kat sini. Dan pada waktu tu kita menjalankan, kita bawa satu projek kripto juga. Okay, jadi Gigamax ni adalah projek yang ketiga.
Projek yang pertama adalah Royal Q, yang kedua adalah OneMove, yang ketiga adalah Gigamax. Okey, sampai sekarang ni tiga-tiga projek ni masih ada lagi. Sampai sekarang, Jadi ada dulu orang cakap alah Gabema ni entah apa-apa je, macam-macam, macam tak buat kerja dan sebagainya. Itu apa yang anda dengar. Manusia ni dia lebih percaya apa yang dia nampak berbanding apa yang dia dengar. Okey, jadi kita jangan senang-senang nak dengar apa orang cakap. Okey. Jadi daripada situlah kita bawa Royal Q adalah sebenarnya waktu tu untuk educate orang. Senang ceritalah. Kita bawa satu projek ni adalah perantaraan saja untuk kita educate orang pasal kripto. Bukan untuk buat duit sangat pun. Tapi alhamdulillah itulah rezeki Allah nak bagi. Kan? Jadi kita Gabema Academy ni bukan sekadar nak buat duit, tidak. Kita memang nak educate orang. Waktu di Royal Q Gabema ada database berapa buah negara? 66 buah negara tak silap saya. Sejumlah 1.5 juta database pengguna Royal Q, dan sampai hari ini masih ramai satu dunia menggunakan Royal Q. Cuba nak bayangkan. Jadi Gabema ni sebelum dia nak buat apa-apa projek, mereka dah kaji dulu. Okay, kemudian disebabkan market yang tak sesuai dengan trading tersebut, ramai yang gagal mengawal management. Kita panggil dia money management di dalam trading. Okay, so kita bawa satu lagi projek nama dia OneMove. So siapa yang suka jogging-jogging, suka berlari, pakai OneMove dapat token. Boleh jadikan duit. Okay, so barulah datangnya Gigamax. Sebelum datang Gigamax ni, mereka pun dah macam-macam kaji. Ada orang menawarkan projek-projek dan sebagainya. Tapi banyak projek yang ditolak. So Gigamax ni pun actually pernah ditolak juga, tapi dikaji balik. So alhamdulillah hari ni kita dapatkan sebarkan kebaikan ni. Okey, jadi saya cerita sikit. Pengalaman saya daripada saya bermula pada bulan tahun lepas hingga hari ni. Apa progress dia yang saya dah lalu. Okey, yang pertama dulu, waktu kita nak buat deposit sangat-sangat lambat. Kadang kita nak letak paste TSID tu, nak tunggu hijau confirm tu kadang sejam, kadang setengah jam. Sangat-sangat lama. Kemudian di-upgrade pada bahagian tu. Nampak tak dia punya stage tu? Dia upgrade pula pada bahagian deposit yang pertama sekali. Okey. Kemudian berlaku lagi isu withdrawal lambat. Dulu saya pernah withdraw sehari 12 jam baru masuk. 13 jam, 14 jam baru masuk dulu. Awal dulu kan nak withdraw $100 je tuan-tuan. Tapi nak ambil masa tu 12 jam, 13 jam. Tapi kita upgrade pula pada bahagian withdrawal. Nampak tak dia? Nampak tak progress dia? Jadi apa saya nak gambarkan hari ni, apa yang kita lalu hari ni adalah progress. Bagus sebenarnya kita kena attack dengan DDoS. Terus terang saya cakap, sangat-sangat bagus. Sebab apa? Okay, simple tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita sedang making money. Ramai kita bantu orang buat duit. Dan kita sendiri pun seronok buat duit. Sebab apa? Money adalah benda yang memang kita menjadi keperluan sekarang. Jadi ramai dekat luar sana yang tak sedap mata. Jadi mereka, so DDoS ni, dia nak hack, dia nak masuk dalam sistem, bukan kosong duit. Dia perlukan duit juga. Dia perlukan duit untuk masuk dalam sistem. Dan apa yang dibagi tahu pada saya, mungkin tak tepat nilai dia, tapi boleh dikatakan $100 juta untuk masuk saja dalam sistem kita. Nak ambil peluang untuk buat duit. Secara tak sah lah. Jadi mereka ni, waktu kita nak buat deposit tu, waktu tu lah hacker akan ikut masuk. Itulah DDoS. Kita panggil dia fake user ataupun zombie. Jadi mereka ni akan ikut masuk. Itu sebabnya kita nak deposit. Kenapa Gigamax ni leceh sangat nak deposit? Nak kena ambil TSID lah, nak kena paste kat sini. Itulah tujuan dia nak sahkan kita. Nak sahkan deposit yang kita masuk ni adalah betul. Kadang ada orang juga, kenapa saya buat sekali tak lepas-lepas ni? Kan? Ramai macam tu. Di bawah saya pun saya sampai waktu kena attack dengan DDoS tu, saya terima 100 lebih WhatsApp setiap hari. Nak melayan ni melatu, memang tak cukup tidur, memang dah tergabur hidup. Okey? Jadi apa yang berlaku hari ni adalah progres yang baik sebenarnya. Okey, sebab apa? First kali, tuan-tuan kena faham ni. Kenapa bagusnya DDoS kita kena attack dengan DDoS? Yang pertama sekali adalah kita nak buktikan duit klien, duit investor semua selamat. Perasan tak? Sebelum kita official Gigamax
detect, kita kena attack dengan DDoS, waktu tu withdrawal semua cantik. Dan Gigamed dah bayar ekstra kepada zombie ataupun fake user ataupun pada DDoS ni, $38 juta, tuan-tuan. Dia mampu bayar walaupun 38 juta extra paid, bukan overpaid extra paid kepada hacker. Kat situ kena inline. Maksudnya Gigamed memang ada duit. Duit kita selamat. Okey? Dan kita perasan waktu yang dah extra paid tu, ramai lagi withdraw macam biasa, tak ada masalah. Sampailah hari kita kena attack dengan DDoS, pun masih withdrawal, masih laju macam biasa. Saya pernah lalu withdrawal sehari waktu kita sebelum kena attack dengan DDoS, setiap 5 minit masuk. Jadi kat situ, daripada bermula saya progress, deposit masuk lambat, lepas tu deposit lambat, kemudian withdrawal lambat, sampai hari ni withdrawal dah laju, lepas tu kita lambat balik sekarang, itu adalah progress. Saya ulang sekali lagi, bagusnya kita kena attack DDoS adalah nak pastikan duit investor semua selamat. Macam mana boleh selamat? Sedangkan kena attack. Yang dia attack bukan wallet kita, dia attack adalah sistem. Dia nak tumpang kita buat duit. Okey, sebab kalau kata sistem tak bagus, contohlah tuan-tuan ada pakai tak payah cakap pakai lah, ada banyak duit lah. Ramai tak mengaku kawan? Ramai. Orang kawan lama tak jumpa. Saya sendiri dah lalu benda tu tuan-tuan. Ni bukti kat belakang ni. Tiba-tiba je kawan yang dah daripada zaman sekolah tak pernah ambil tahu pasal saya, tiba-tiba call saya. Nampak tak? Kawan yang dulu duk kutuk-kutuk saya, bully saya dan sebagainya, keluar je bersibuk belakang ni, ramai mengaku kawan. Jadi gambarannya hari ni, orang yang kat luar sana nampak Gigamed ni memang sangat bagus. Tapi orang cakap orang tak faham. Siapa yang tak faham blockchain, memang dia akan nampak Gigamed ni rolling money. Simple tuan-tuan. Saya buat contoh apa tu blockchain. Sebab dah pergi belajar kan. So kita tahulah. So pentingnya ilmu. Saya bukan suka-suka nak ambil sertifikat diploma blockchain tu, tidak. Sebab apa? Kita bawa education. Jadi kadang orang bertanya, sebab apa? Saya dah sekarang ni, saya di fasa melayan orang daripada luar negara. Daripada Afrika, daripada Pakistan. Dah mula. Jadi kadang kita yang tak ada knowledge, macam mana nak closing orang macam ni. Itu penting knowledge. Jadi saya ambil keputusan untuk belajar. So contoh, ni phone saya, boleh nampak kita buat contoh lah. Okay. Anda bayangkan phone saya ni adalah blockchain. Okay. Bayangkan ini adalah blockchain. Anda nampak tak dalaman dia ni? Tak nampak kan? Tak nampak. Jadi itulah sistem yang sekarang. Kenapa kita tak tunjuk sekarang? Semua dalam kita punya blockchain ni, trading dalam ni. Semua record, buy and sell, trading, beli dekat mana, jual kat mana, harga berapa, semua dalam blockchain direkodkan. Blockchain ni umpama mudah saya cakap ledger lah. Direkodkan. Kalau dekat bank ada ledger dia. Deposit duit keluar masuk berapa, itu ledger. Jadi dalam blockchain ni, satu sistem yang tak boleh dipadam, tak boleh diedit. Bukan fake. Fake takkan boleh masuk di dalam blockchain. Sebab dia ada coding dia. Bukan senang-senang nak masuk. Sebab dia algoritma, dia ada ekosistem dia sendiri. So, ini yang sekarang kita guna. Kenapa kita tak tunjukkan trading dan sebagainya dalam ni? Simple tuan-tuan. Okay, simple. Kalau kita tunjuk sekarang ni kepada orang luar mengenai pasal dalaman Gigamed, seronoklah dia buat duit. Dia nampak macam mana Gigamed punya sistem, dalaman dia macam mana, engine dia macam mana, trading dia macam mana, apa bagusnya kat mana, macam mana dia boleh buat. Okay, sedangkan yang orang tak nampak dalam sistem Gigamed ni pun dah macam-macam yang tiru. Contoh saya sebut, saya sebut supaya anda faham. Arbigate. Lepas tu, pioneer arbitrage ni adalah Gigamed. Mereka yang bawa Gigamed ni, ya betul, Tian Sandboard. Jadi mereka ni sebenarnya, saya bukan nak pecah rahsia, tidak, tapi saya transparent, saya orang yang transparent. Apa yang saya dapat, orang yang buat projek TSN Board, Arbigate dan macam-macam nama ni, mereka asalnya pengguna Gigamed. Hari ni saya bocor. Mereka sendiri pengguna Gigamed.
Jadi bila mereka dah nampak sistem macam mana, buat macam mana, lepas tu mereka buat sendiri. So RBGate salah satunya. Jadi saya tengok plan marketing lebih kurang sama je, trading pun sama ni. Oh okey, faham. Okay. So benda macam tu pun orang nak ambil sepatah. Sebab apa? Orang tahu trading arbitrage very secure. No risk. Memang tak ada risk. Sebab apa? Contoh arbitrage ni bermaksud kita panggil dia untung runcit. Mudah Contoh saya nak beli durian dekat Raub, harga murah je, murah. Bila saya bawa datang KL, harga naik tak? Harga naik. Bermaksud saya dah kenal pasti, confirm aku akan ada keuntungan walaupun sikit. Itulah arbitrage maksudnya. Kita jual beli di antara perbezaan harga. So kita dah kenal pasti. Itu sebab dia tak ada risiko loss. Okay? Memang tak ada risiko loss. Tapi apa yang kita buat ni masih ada risiko. Apa risiko dia? Risiko adalah hari ni lah. Kita kena dengan DDoS, ada orang tak suka. Kita pergi kerja pun ada risiko. Confirm dekat office, dekat tempat kerja ada orang kata itulah risiko. Okay? So hari ni, yang kita lalui adalah progres yang sangat bagus. Kalau tuan-tuan perasan, kita nak withdraw sekarang ni, orang cakap lah, withdraw dah sangkut apa semua gini-gini. Tapi masih tak ramai yang lepas withdraw. Kalau nak nampakkan Gigamesh ni tak bagus, kenapa hari ni developer sanggup keluar duit lagi? Sebab apa? Okay, terus terang cakap tuan-tuan, blockchain ni, dia satu sistem yang transparent. Contoh macam ni. Nampak dalaman dia ni. Inilah Web 3.0 akan datang yang kita akan guna. Trading semua nampak dalam ni. Nak buat blockchain ni, nak guna blockchain sangat-sangat mahal. Costingnya sangat-sangat mahal. Bukan murah. Bukan website beli domain dekat luar, setup naik. Tak. Blockchain adalah satu sistem yang sangat costing yang sangat mahal. Saya mungkin tak pakar dalam sistem, tapi mungkin Tuan Syam lebih pakar daripada saya. Tapi apa yang saya dia beritahu, blockchain sangat-sangat mahal. Dia bukan cap ayam punya sistem. Saya boleh cakap sebab apa? Saya dah belajar. Itu pentingnya belajar. Membuktikan apa ni yang saya dengar dan saya belajar. Oh betul lah. Okay. So, datang pula visa. Adalah proses yang bagus. Tuan-tuan, visa yang kita guna bukan visa bank. Kita bukan apply visa bank. Tapi visa dunia ni. Itu sebab dia valid 190 buah negara. Total negara ada 195. Satu dunia valid. Nak masuk Israel pun boleh pakai visa card tu. Tak ada masalah. Belanja lah macam mana kat sana pun. Cuba tuan-tuan bayangkan. Orang daripada Australia, daripada Rusia, daripada US, UK sanggup datang Gabema semata-mata apa? Thank you Gabema. Because you bring this Gigamesh for us. Saya pelik orang sanggup datang jauh-jauh untuk shake hand. Sebab apa? Mereka yang datang ni pun bukan orang biasa. Orang yang memang expert dalam blockchain. Okay? So, itulah sedikit pasal Gigamesh, pasal Gabema. Jadi Gabema ni salah satu NGO yang bawa projek. Kita bukan owner projek. Okay? Lepas tu, nak nampak seriusnya Gabema ni usaha, perasan tak macam mana? Siapa yang tak lepas withdraw, hantar support, hantar report, kita tolong. Kemudian sanggup dia sign kontrak dengan kita collapse dengan ST.com, sign lagi kontrak dengan KLIC, sign lagi kontrak dengan UTM Space. Lepas ni kita ada lagi exchanger tuan-tuan. Apa saya boleh gambarkan hari ni? 1X ni adalah pelengkap Gigamesh. Pelengkap Gigamesh. Dan perancangan asalnya Gigamesh ni nak gunakan Web 3.0 ataupun blockchain ni bermula tahun depan. Itulah plan asal dia. Yang tadi MC kita dah cakap. Tahun depan baru nak guna. Tapi bagusnya jadi dibuat awal. Bagus juga sebenarnya. Bagus juga. Sangat-sangat bagus. Memang saya sangat setuju Gigamesh hari ni mempercepatkan proses ke Web 3.0. Itu sangat bagus. Bukan tak bagus. Saya yakin tuan-tuan resah gundah gundala tu kerana lost information. Tuan-tuan, saya manusia biasa. Saya pun macam mana ni? Orang bertanya ni withdrawal lambat. Okey, saya pergi office. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya daripada rumah nak pergi office 5-6 minit je. Jadi saya duduk di sana dengar pasang telinga dan sebagainya. Okey? So, apa saya boleh gambarkan hari ni tuan-tuan,
Jangan risau, jangan risau. Faham, semua akan lancar. Contohlah, mudahlah. Anda ada online banking tak? First nak pakai, risau tak? Risau salah tekan, risau salah transfer. Tapi bila anda faham hari ni, bila anda tekan, tak risau dah. Itulah sistem. Itulah revolusi teknologi, tuan-tuan. Kalau dulu kita nak buat trading ni terpaksa buat manual. Tak ada robot-robot AI ni. Okay. So, jangan timbulkan apa-apa pandangan yang tak ada asas. Okay. Jangan buat apa-apa pendapat yang tak ada asas. Terus saya cakap. Sebab apa? Kami di Gabema, saya terus saya cakap, saya kadang macam malam tadi balik pukul 3 pagi, saya lalu depan Gabema, ramai orang lagi, apa orang buat ni? Saja lalu tengok. Sebab apa? Saya nampak mereka ni memang sekarang dekat management sangat betul lumus. Mereka sekarang ni berurusan dengan Gigamex, dengan 1X dan nak bantu ahli-ahli Gabema dan juga Gigamex ni untuk pergi umrah. Usaha Gabema ni saya nampak lain tau. Sebab apa? Saya dah bersama dengan Gabema ni daripada 2021. Saya kenal siapa Bos Zuan, saya kenal siapa Bos Nizam, saya kenal siapa Tuan Sufi, management Datuk Ben, Tuan Nazrin dan sebagainya. Ramai dekat situ yang saya kenal. Dan mereka ni bukan orang yang ada niat buruk lah, terus saya cakap. Sebab apa? Okey. Macam ni lah. Gabema ni asalnya mereka ni bekerjasama dengan PDRM sampai ke hari ni untuk tangkap skamer. Jadi kita ni ada penasihat daripada PDRM Street, IPD Bukit Aman. Saya tak nak sebut pada bahagian apa, cawangan apa. Dan pengarah tersebut berada bersama Gabema, pun menggunakan Gigamex. Saya tak boleh nak sebut semua benda, tapi terus saya cakap, sekiranya Gabema ni adalah NGO, scammer dan sebagainya, dan apa yang kita buat Gigamex adalah benda yang scam, Gabema dulu ke dalam. Dan mereka takkan sanggup buat benda yang bukan-bukan. Dan yang bersama Gabema bukan orang yang biasa-biasa, tuan-tuan. Bukan orang biasa-biasa. Terus terang saya cakap. Sebab Gabema ni dikenali satu dunia. 66 buah negara. Itu sebab kita boleh panggil xt.com, datang Malaysia, datang Gabema, sign. Panggil KLIC, sign. Panggil UTM Space, sign. Bukan senang-senang tu. Lepas tu dekat Dubai, pergi expo kripto dekat Dubai, di interview. Bukan orang biasa, bukan biasa-biasa Gabema ni. So Gabema is not a scammer. Gigamex bukan platform yang scam. Tapi hari ni kita kena attack. Inilah ujian kita. Ujian kita hari ni saya yakin ujian besar, rezeki kita besar. Terus saya cakap, anda pasti akan menikmati withdrawal lepas ni. Withdrawal lepas ni anda jangan risau. Sebab apa? Once pakai blockchain, transaksi tu instant. Tak ada dah 5 minit, tak ada dah 24 jam, tak ada dah 72 jam tu dah. Itu adalah sementara saja. Sementara saja, tuan-tuan. Jangan risau pasal withdrawal. Jadi nasihat saya bukan tak nak bagi anda withdraw, bukan. Jangan salah faham apa saya cakap lagi. Jangan tambah queue withdrawal. Bila ada tambah, developer bertambah kerja. Mereka ada queue lagi ni. Contoh dalam Gigamex ada fee award, ada reward, ada team award, ada global share, ada profit arbitrage, profit pool. Total ambillah 7. Sekiranya seorang buat 7, kita kira lah, saya kira. Kan? Kita kena cerita fakta. Kan? Kalkulator pun tak pernah nipu. Contoh, ada 7 withdrawal. 7 withdrawal. Kalikan dengan 300,000 pengguna. Total transaction yang sedang berlaku, sekiranya semua orang buat 7, ada 2.1 juta transaksi nak withdraw. Tu kalau kata seorang withdraw $100, mungkin ada 21 juta. Tapi ada yang $1,000, ada yang 10,000. Kenapa saya cakap Gabema ni, Gigamex ni bagus? Sebab apa? Dulu saya pernah berhajat. Ya Allah, kalau kata lagi Gigamex ni bagus, buktikan withdrawal dia memang power. Tak lama kemudian, tuan-tuan mungkin kenal Naim Ashari. Dia orang yang dah berjaya pun dekat Tuan Wah. Dan sekarang
ni dia pun dah berjaya. Selama 3 bulan dia trading, profit dia sehari, dia seorang, 2 juta seorang. Biasanya tuan-tuan, program yang rolling money dalam sistem ataupun ROI yang menjanjikan bulan dan bintang ni, orang nak withdraw 100,000 pun dah sangkut. Yang dia ni withdraw $450,000 sehari seorang. Dia seorang. Itu yang saya nampak. Gila Gigamax ni, maksudnya dia memang mampu. Sistem withdrawal dia power. Itu sebab tuan-tuan, jangan pelik kenapa kita punya leader, awak dah withdraw belum? Withdraw sekarang. Sebab apa? Kita nak tunjuk, you all kena faham, withdrawal kita bagus, withdrawal kita power. Tapi hari ni kena attack, janganlah nampak kan, tengok kan dah masalah. Tak, itulah ujian. Nak migrate bukan benda yang senang. Cuba tuan-tuan bayangkan, nak pindah rumah pun, nak packing barang, nak isi dalam kotak, nak pilih barang, kemas-kemas, angkat barang masuk lori, turun barang masuk lori. Banyak tak kerja? Banyak. Itulah migration. Bukan sistem yang mudah. Kan dalam hari tu pun dikeluar notis kan, apa dia punya roadmap dia, apa dia punya kerja yang dia akan lakukan. Itulah. Tapi tuan-tuan tak, tekan je pangkah, tak baca pun. Okey, tak apa. So kat sini ada soalan yang saya kena baca sikit lah. Tak apalah saya baca kan. Baik-baik insyaAllah. Okey, so dekat sini, sekejap saya pilih. Sebab dah ke atas ni. Saya tak ada baca semua, taklah baca semua, tapi saya baca yang penting dulu. Okey, antara yang pertama tadi Tuan Syarul, bulan 10, kalau tak buy visa lagi, berapa lama lagi boleh trade? Okey, trade ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah klik dah klik yes, sampai bila-bila tuan-tuan boleh trade dalam Gigamax. Tak ada masalah. Sebab apa? Bila masuk bulan 10, kita deposit 500 bukan dalam Gigamax, tapi dalam 1X. So yang deposit 500 dalam 1X tu pun bukan deposit kosong, akan ada staking. So still akan ada profit dekat dia. Okay. So kemudian bagi yang klik no dan tak nak teruskan, adakah mereka perlu install TP wallet dan masukkan 2 USDT address kat dalam 2 kolom BNB dan Tron? Ya, perlu. Buat je. Sebab itu di dalam sistem yang diminta, buat saja. Perlu ke tak perlu, jangan kita nilai. Buat saja sebab kita nak mudahkan kerja developer supaya kita punya withdrawal pun mudah lepas ni. So kalau kata lepas ni anda dah nampak Gigamax dah okey, deposit balik. Okay. So buat keputusan dengan baik, jangan terburu-buru. Betul ke 1X dan Gigamax atau Gigamax bagi bonus dalam 1X, depo 500 tak dapat 1K? Ya, yang ni saya kurang faham. Mungkin nanti Tuan Sifu Azrin kita boleh jawab. Okey. Sebab soalan dia pun saya kurang faham tu. Okey, kejap Nak tanya, saya dah klik no dan tak nak teruskan. Saya ada capital 900 lebih dalam pool. Now profit dalam pool dah stop. Withdrawal request 8 bulan. Okey. Macam mana nak keluarkan capital? Okey, macam mana? Okey. Anda isi saja, buat saja token pocket tu. Kemudian sekarang ni kalau ikutkan roadmap-nya, memang boleh withdraw modal, tapi disebabkan migration yang dan juga key withdrawal profit yang masih lagi banyak, mereka terpaksa hold dulu. Bukan suka-suka hold Mereka ada reason sendirilah. So nanti one system dah okey, withdraw lah tuan-tuan. Withdraw lah. Withdraw. Bagi hati tu tenang dulu. Pegang dulu duit tu. Jangan tiba-tiba berubah pula fikiran nak depo balik. Tenangkan fikiran. Okey, nanti bila dah okey, withdraw, masukkan dalam wallet ke, dalam messenger ke, tenangkan fikiran dulu, tengok sistem. Kalau rasa okey, rasa macam hati tenang, deposit balik. Okey. Sebab apa? Terus terang saya cakap, kita sangat perlu gunakan Gigamax. Terus terang saya cakap, kalau anda ingin ubah nasib, Gigamax lah jawapan dia. Okey. Saya yakin dengan urusan Gigamax seperti yang dikatakan semasa serangan, ada option link betul. Untuk buat kita trade walaupun agak slow, tahniah Gigamax dan Gamema. Betul. Terima kasih Tuan Haidar. Apa beza kripto dengan BRICS tuan? Adakah Gigamax akan terkesan dengan kewujudan BRICS yang akan menolak penggunaan USD? Okey. BRICS ni dia lebih pada currency lah. Kita kripto, walaupun USD ni dia punya pair dia adalah dengan USDT dengan USD,
Dia adalah stable coin tapi dia tak bagi kesan kepada kripto sebab kripto ni decentralized. Contoh Tuan Haidar ingat tak waktu 2021 waktu tu tengah PKP, ekonomi stop, total lockdown satu dunia. Okey, udara pun bersih kan. Apa berlaku pada tahun 2021? Okey, Bitcoin yang mecanak sampai $69,000, RM279,000. Sedangkan waktu COVID tu, ekonomi down apa semua macam-macam berlaku. Tapi nampak tak? Harga Bitcoin naik. Sedangkan saham jatuh, ekonomi jatuh, semua jatuh. Tapi Bitcoin naik. So sifatnya adalah decentralized. Dia tak terikat dengan apa-apa dan tak terkawal dengan apa-apa. Maybe Gigamet boleh reject dulu semua withdrawal, baru elakkan kekalutan. Wallahualam, yang tu saya tak boleh nak bagi cadangan. Jadi siapa yang dah ada visa, boleh masukkan visa. Betul. Okey. Tuan boleh jelaskan kenapa ada sebahagian user lepas withdraw sampai belas-belas kali? Okey. Yang itu saya tak boleh jawab sebab itu adalah kerja developer. Tapi kadang dia macam ni tuan-tuan. Kadang Gigamax ni pun ada terlepas pandang juga. Terlepas pandang. So manusia biasa. Sekarang ni adalah manual approval daripada developer. Mungkin dia, itulah rezeki kan, kita tak tahu. Saya pun tak boleh nak petikaikan hal kenapa orang ni boleh withdraw banyak kali kan. Saya perasan nama-nama tu keluar dekat testimoni atas tu. Okay. Tak apa, insyaAllah lepas ni kita akan berdedai lah akaun masing-masing. Downline tersilap masuk BNB dan Tron macam mana? Dia memandai buat sini. Okay, faham. Yang ni pun saya dah menang dulu. Downline saya buat macam tu. Okay, tak apa. InsyaAllah lepas ni adalah caranya tu. Mungkinlah dia pergi ambil address wallet daripada exchanger, BNB dan juga Tron kan. Saya faham. Okay, tak apa. Itu kita tunggu je. Okay. So tak nak kesilapan dia di sini kena tanggung lah. Rumus 19.9 is final for deposit visa pool. Yes, betul. Itu di dalam Gigamax bermaksud kita nak apply visa. Okay, visa 1X di dalam Gigamax, due date yang dibagi 15 September. Tapi jangan merisaukan pasal 500 tu nak depo dalam Gigamax. Sebab apa? Lepas ni kita depo di dalam 1X, bukan lagi di dalam Gigamax untuk apply visa card. Okay. So trading je macam biasa. Ada duit nanti deposit lah 500 dalam visa. Dalam 1X, bukan lagi dalam Gigamax dah. Okay. Ada orang risau sangat. Alamak, macam mana aku tak cukup duit lagi ni. 15.9 ni. Berapa hari lagi ni? Kan? Macam mana ni? Jangan risau. Sebab apa, kita lepas ni akan deposit dalam 1X. Okay. Soalan. Adakah tempat 1/10/2023 semua akan berjalan lancar atau akan mengambil masa beberapa minggu atau hari? Wallahualam Tuan Jul. Sebab apa? Kita merancang, kita bertungkul lumus, developer cuba yang terbaik untuk migrate secepatnya. Jadi kita kena bagi kerjasama kepada developer juga. Jadi saya sarankan siapa yang masih boleh survive, boleh guna duit poket, jangan tambah withdrawal. Saya bukan tak nak bagi withdraw tuan-tuan, tapi kita nak mudahkan developer buat kerja. Atau tuan-tuan nak developer buat macam ni, dia boleh buat dengan dalam masa yang singkat, iaitu 2 minggu, tetapi dia shutdown semua. Tuan-tuan nak yang mana? Nak shutdown dalam masa 2 minggu ataupun nak masih boleh trading dari masa ke semasa, boleh withdraw disebas atas usaha Gabema bincang dengan developer, tak boleh shutdown. Jadi lagi orang panik. Nampak tak Gabema punya usaha? So apa yang kita hadap hari ni, yang kita tengok hari ni, deposit kita boleh trading macam biasa, buat profit macam biasa, tapi withdrawal lambat. Kalau ikutkan 2 minggu kita tak dapat tengok sistem. Kalau ikutkan macam tu tuan-tuan. Tapi Gabema punya fikirkan, ahli-ahli dia, keluarga Gigamax ni, keluarga Gabema ni, kepentingan bukan untuk mereka je, tapi untuk semua. So mereka berbincang dengan developer supaya jangan shutdown. Jadi orang lagi panik. Okay? Nak withdraw tanpa visa memang tak possible dah lah, right? Yes, betul. Bermaksud, sebab apa tuan-tuan? Siapa yang dah apply visa card dah sampai, dia aktifkan card, withdraw je macam biasa. Lebih kurang dalam masa sehari dah masuk. Sebab apa, ada seorang Encik Muhammad ni,
tim kami juga di bawah Jalaluddin. Hari tu pun mungkin yang masuk Zoom kan, dia withdraw setiap hari. Kadang sehari tu 3-4 kali masuk. So withdrawal ke siapa, jadi janganlah dia macam ni tuan-tuan. Betul 500 tu berat. Terus terang saya cakap, memang berat tapi bukan sengaja. Dia nak pastikan bila kita deposit 500 tu kita adalah real user. So siapa yang ada deposit, akaun dia dah migrate. Itu saya bagi gambaran lah. Bukan saya cakap semua dah migrate. Tidak, akaun dia dah disahkan dia adalah real user. Jadi 500 tu itu sebab dia meletakkan syarat nak deposit, nak gunakan web 3.0 adalah $500. Tapi dia tak ambil $500 tu. Kita deposit dekat 1X, dapat lagi profit dekat situ. Jadi lepas ni kita akan menjalankan dua. 1X ada, Gigamax pun ada tuan-tuan. Dua-dua ni ada profit. Okay, tapi kepada networker, dua-dua ni bagus untuk anda, bagus untuk kita. Baik, so saya baca lagi insyaAllah. Satu-satu saya baca. Betul ke 1X Gigamax bagi bonus dalam 1X? Depo 500 tapi tak dapat 1K. Tapi tak dapat 1K. Apa tu? Saya tak faham. Soalan tu. Cik Al-Fakir. Tapi dapat Okay. 1K. Apa dia? Depo 500 tapi dapat 1000. Oh, tak. Tapi dapat 1K. Okey, okey betul. Sebab apa saya punya cousin dia depo 500 tiba-tiba dalam 1X dia ada 1,500. Okey, tak apa. Yang tu jangan risau. Itu dia cuma debug sikit sistem. Tak ada masalah tu, okey. Okay, so yang tu jangan risau. Nanti dia akan reset balik. Siapa yang terlebih masuk lebih tu jangan senyum sangat. Jangan senyum. Okey, nanti dia akan buat reset balik, dia buatkan correction. Saya baru saja capai 100 live trade. Perlu ke saya tunggu visa? Visa saya sampai baru nak withdraw. Takut kena audit pula. Okey tuan. Boleh juga tunggu je visa nanti withdraw. Sebab apa tuan? Jangan risau pasal audit. Audit lah macam mana pun. Contohlah hari ni tuan punya profit sepatutnya sehari maksimum $10. Tapi disebabkan dah capai 100%, profit tuan $15. Jadi kat mana dia audit? Profit hari ni $15. Yang dia audit $5 tu je. $10 adalah hak tuan. Jangan risaukan sangat pasal audit. Trade je macam biasa tuan-tuan. Siapa yang dah profit 300%, 500%, saya tahu ramai. Jadi buat je profit macam biasa, jangan risaukan pasal audit. Okey, trade je macam biasa. Okey, so kalau kena audit nanti dia tolak lebihan tu je. Okey. Tuan-tuan. Kalau dah klik no lepas tu nak tukar boleh. Apa dia? Saya tambah sikit. Kalau yang 100% okey lagi boleh. Jangan sampai 200%. Betul. 200% baru ya betul. Masih lagi. 100% tak apa. Ya, okey. Teruskan saja. So dah ada confirmation tu. Dua jawapan tu. Okey. So yang seterusnya, kalau dah klik no, lepas tu nak tukar boleh ke? Tukar apa tu tuan? Tuan Muhammad Zai. Tuan nak tukar apa tu? Saya tak faham. Okey, seterusnya. Yes. Bila agaknya yang tukar apa? Rasanya dia itulah dia sebab saya tak tahu no, apa dia nak tukar. Dia Lepas tu nak terklik tukar no, boleh. lepas tu dia nak tukar jadi yes. Yang itu yang tu kalau kata nak tukar kena tunggu saya jadi developer dulu kot. Okey, wallahualam tuan. Saya tak ada jawapan, minta maaf ya. Okey. Tak apa, insyaAllah. Tapi ada cara tuan. Tak apa. Nanti dia ada cara. Okey. Cara yang pertama, check dekat CS, bagi tahu saya ada buat kesilapan, saya terklik no. So saya nak activatekan balik account tu. Tu je. Apa-apa semua dengan CS. Tapi anda kena bersabarlah bila check dengan CS ni. Sebab kalau ahli dah 300,000, kalau orang yang check pun 300,000, anda ke berapa tu agak-agak. So kena sabarlah. CS tak ramai kan. Okay. Paymaster akan approve ataupun 1X akan approve. Kalau sekarang ni 1X akan approve. So kita kena tunggulah. So anda kena upload, upload dokumen, snap IC depan belakang, selfie dengan IC. Jangan ada blur, make sure clear, buat proper. Jangan leceh-leceh. Saya perasan ramai buat leceh-leceh. Okay. So buat betul-betul. Macam mana, sebab anda ini adalah mesin cetak duit anda tau. Ini adalah duit, sumber anda duit. Sumber anda buat duit. Okay. Betul ke proses withdrawal 1X mahal sedikit berbanding withdrawal biasa? Betul, dia ada charge di dalam 1X tu. Macam hari tu Naim withdraw $1,000, sepatutnya kalau masuk exchanger dapat 897. Tetapi
uh, uh, dia akan landing dalam 1X yang masuk di dalam visa 870. Okay, so ada lagi 3% cas ke berapa persen cas? Lebih kurang macam tu lah. Okay. So seterusnya, betul ke 1X Gigamed bagi, ini tadilah. Okay. Kenapa ada sebahagian belum final confirm visa tapi dah running profit? Okay. Itulah saya nak cakap. Sistem ni saya pun tak boleh nak cakap macam mana. Sebab macam saya punya status 1X dah confirm dah sukses. Tapi saya belum buat KYC lagi. Pun masih belum berjalan. So trading dekat Gigamed, dekat yang 500 visa tu belum jalan lagi. Okay, tapi ada juga yang dah jalan. Tak apa, itu anggap rezeki je. So kita tak perlu risau sangat sebab apa? Nanti dia tetap akan berkorelation juga. Okay, anda kena faham. Gigamed sangat-sangat telus, sangat-sangat transparent. Kalau ada bahagian kita, dia akan bagi. Kalau bukan bahagian kita, dia akan ambil balik. Okay. Untuk withdraw capital di visa nanti, masih perlu buat video KYC ke? Okay, yang ni saya tak pasti. Sebab kita mekanisme 3.0 seorang pun tak tengok lagi. Dia sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza dengan sistem 2.0. So web 3.0 ni very advanced. So semua orang kena get ready dengan, tapi jangan risau. Get ready je. Get ready untuk timba ilmu baru macam mana nak login, macam mana nak guna, macam mana nak explore. Okay, jangan risau. Okay, mudah aja. Kalau kita anggap susah, dia akan jadi susah. Itulah psikologi otak kita. Sebab apa? Contoh saya buat, ni kita lari tajuk sikit lah. Ada seorang anak ni, dia nak panjat dinding. Dinding yang melengkung tu kan. Berkali-kali cuba gagal. Last kali, si ayah ni educate dia. Cakap dekat diri, saya kuat, saya boleh, saya yakin, saya mampu. Okay? Apa jadi lepas tu? Dia cuba sekali lagi dan berjaya. Jadi otak kita ni dia ada, saya tak tahu, saya bukan doktor kan. Jadi kita boleh sampaikan sense kepada kita punya badan. So kena cakap benda yang baik-baik, kena fikir yang baik-baik, semua akan jadi baik. Allah pun cakap, kan? Allah sendiri cakap, aku akan bagi kepada hamba-Ku mengikut sangka ada. Kita sangka baik, dapat baik. Sangka buruk, dapat buruk. Nampak tak janji Allah? Kalau sains dah buktikan, Allah pun dah membuktikan juga. Okay? Tuan, kalau withdraw masih pending, adakah kita perlu proses withdrawal baru juga ke visa? Okay, kalau nak withdraw ke visa, kalau kata dah boleh klik ke visa, go on je, boleh. Tapi ada juga yang mengatakan, siapa withdrawal yang masih pending, nak buat the next withdrawal tak lepas. Sebab apa? Masih lagi ada yang pending. Okay. Baik. Kemudian, status KYC masih pending berapa lama masa untuk proof. Itu adalah bergantung pada Paymaster ataupun 1X lah. Sebabkan ramai yang proses. Macam saya apply 6 hari bulan 9 hari tu. Sukses pada hari Sabtu baru ni. Kemarin. Okay. So ambil masa 3 hari juga. Itu saya lah. Okay. Kemudian selepas 15.9 deposit visa UT akan dilakukan betul. Adakah 500 tu akan berada dalam account pool dan di-trade dalam macam biasa? Tidak. Tuan Eddie Adnan, 500 yang dideposit di dalam 1X akan kekal di dalam 1X. Sebab dekat sana pun akan ada staking lah. Akan ada profit. Jadi tuan-tuan, syukur Alhamdulillah. Kenapa? Sebab akan datang 1X ni akan menjadi salah satu exchanger yang top dan juga mendapat syariah compliant. Satu-satunya saja exchanger yang dapat syariah compliant, tuan-tuan. Beruntung kita orang Islam ni dapat Gabima ni macam-macam diusahakan. Jadi kita patut syukur bila dapat Gigamed, dapat 1X, dapat Visa Card. Ini adalah proses yang bagus. Sebab apa, tuan-tuan? Saya punya akaun Maybank saya dah kena block, tuan-tuan. Sebab transaksi yang tinggi. Setiap bulan memang tinggi. Itulah masalahnya bila pakai bank. Jadi bila ada Visa Card ni, tuan-tuan, masuk tak kita punya data withdrawal masuk ke bank? Tak masuk. Sebab apa? Kita punya withdraw ke wallet Visa. Kita keluarkan duit tak melalui Visa, tak apa-apa, tak melalui bank. Walaupun kita pergi ATM bank, tapi data tu tak masuk dalam bank. So, jadi inilah cara orang-orang kaya nak elak daripada masalah-masalah kawalan ni. Kan? Kawalan tangan-tangan, saya tak nak sebut semua kan. Jadi faham-faham. Saya tak boleh sebut. Biasalah kan. So, sebab apa? Dunia ni dipolitikkan. Kita di bawah satu pemerintah. Kita dikawal. Hidup kita dikawal. Jadi, siapa yang dah involved dalam kripto, tahniah saya cakap. Sebab apa?
anda dah mula keluar daripada kawalan orang yang tak sepatutnya kawal hidup kita. Okey? So teruskan bersama Gigamed, teruskan bersama kripto, involve kripto lagi dalam. Jangan setakat ini saja. Anda sangat-sangat rugi kalau kata anda stop hanya di sini saja. Okey? Sebab apa tuan puan semua? Pada tahun 2017, ada sahabat saya ni, dia pernah beli satu jenis kripto ni, nama dia Dogecoin. Waktu tu dia beli 30 juta unit, saya tak tahu berapa modal dia, 30 juta unit. Saya kutuk dia, apa benda beli coin anjing? Sebab logo Dogecoin memang logo anjing. Dulu saya kutuk dia, apa benda beli coin anjing? Saya kutuk tuan-tuan, tapi 5 tahun dia bersabar. 2021, satu Dogecoin naik 74 sen. Tapi saya tak tahu dia berapa harga dijual. Cuma dia cakap, Fan, aku dah untung 18 juta dolar. Kali dengan ringgit, 72 juta ringgit. Multi-millionaire tuan-tuan. Multi-millionaire. Anda jangan pandang kripto ni adalah benda yang pelik. Ini adalah revolusi teknologi. Tengok handphone tuan-tuan sendiri. Ada tak keypad sekarang? Tak ada. Semua touchscreen. Itulah revolusi. So kripto ni, siapa nak kaya, siapa nak ubah hidup 360 darjah, nak jadi jutawan, ada impian nak jadi tu, involve dalam kripto. Ada duit, janganlah semua nak buat belanja. Belilah kripto sikit-sikit. Macam tu. Beli kripto sikit. Bitcoin ke, Ethereum ke, Ripple ke, apa lagi. Banyak lagi kripto. Kripto ni ada banyak. Hampir 27,000 jenis kripto yang ada. Okay? Jadi yang tu kena belajarlah macam mana coin apa nak beli kan. Itu tanya si masing-masing. Okay? Adakah semua withdrawal pada bulan Ogos akan clear sebelum Web 3.0? Wallahualam, Cik Carol, saya tak tahu. Sebab apa? Sebab akan datang withdrawal yang lama masih lagi dekat 2.0. Yang kita guna adalah 3.0. So dia ada dua benda yang berbeza. Withdrawal yang lama masih dekat 2.0. So dia akan lepaskan juga. Berapa lama pun, selagi mana withdrawal tak habis, dia akan lepaskan. Okay, sampai semua selesai baru dia shutdown. Okay, saya withdraw 18.8. Tapi baru approve tadi. Alhamdulillah. Soalan saya, profit 19.8 hingga 13.8. Masih ada? Yes, masih ada profit tu. Okay, sebab saya belum buy visa. Okay, selagi mana tuan ada buat trading, selagi tu profit tu ada. So nanti dah ada, apply lah visa. Okay, nak tembus CS tu kena ada kesabaran paling tinggi. Betul Tuan Ben Amari. Okay, banyak soalan ni kena baca. Boleh ke? Boleh tunggu ke ni? Kalau ada, boleh. Kalau kata sanggup tunggu, saya baca lagi. Macam mana tu Tuan MC? Sila teruskan. Teruskan InsyaAllah baik. Okay, baik. So kena scroll balik ke atas. Mana tadi? Okay, yang ni dia. Okay, baik. Apa jadi pada akaun Gigamed yang tekan yes hari tu tapi tak beli visa? Tak apa. Anda cukup bagus. Anda dah klik yes. Bagus. Tahniah. Itu anda bermaksud anda ada mission. Anda ada visi. Okay. So, tak beli visa tak apa. Nanti dah ada duit. Deposit lah 500 di dalam 1X. Sebab nak deposit visa tu tak ada due date. Yang deadline-nya di dalam Gigamed. Dalam 1X tak ada deadline. Sebab apa? Mesti akan ada new user lepas ni. Takkanlah new user nak register sebelum 15/9 sedangkan dia masuk bulan 10. Betul tak? Jadi 500 siapa yang tak deposit sekarang tak apa, teruskan je trading. Trading masih boleh lagi, profit masih dapat lagi, cuma anda tak boleh withdraw profit, itu aja. Withdraw profit tak boleh withdraw, tapi boleh trading, boleh make profit. 500 bila nak deposit? Tahun depan boleh, sebelum hari tahun depan boleh. Macam tu, okey? KYC ni semua dokumen kena PDF ke tuan? Atau cuma utility saja? Okey. Kalau lebih baik, kalau macam utility tu, yes memang kena bentuk PDF. Kalau kata gambar IC tu dan juga IC depan belakang tu kan, better cuba PDF kan. Cuma selfie dengan IC tu janganlah PDF kan. Yang tu dia nak real lah, okey. Jangan PDF kan. Baik, bila agaknya kami boleh terima confirmation email dari Teramax 3.0? Sepatutnya deadline. Okey, faham. Itu sebab cakap deadline yang dia bagi tu, itu cuma dia punya jangkaan. Tapi disebabkan banyak isu, banyak kerja yang mereka terpaksa handle, jadi ada delay sedikit. Tak tahulah berapa hari, cuma kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kerja developer kita. Dan apa, kita pun nak yang terbaik kan, kita nak guna lama Gigamed ni kan. So saya minta, biasa baik tuan-tuan buat semua,
untuk sama-sama doa mudah-mudahan Allah jaga Gigamesh ni tidak lagi di-attack dengan DDoS. Kalau kena attack dengan DDoS pun Allah jaga. InsyaAllah kita bagi orang Islam, senjata orang Islam ni adalah doa. Okey, jadi gunakan kita punya senjata. Kita nak berperang ni. So kita berperang dengan doa. Okey, Okey, kita Tuan berperang. Irfan. Ya saya. Saya nak tambah sikit yang sebab Ah. ada beberapa soalan bertindih, saya nak share tentang migration ni. Mungkin ada yang tak perasan. Okey, kalau Boleh, tengok, silakan. okey, kalau tengok dekat dalam ni, okey, dalam website yang saya share tadi, gigamac.pro, kat sini ni dia memang bagi tahu dengan jelas dia punya timing dia. System is all set September 1 hingga 3, planning phase 4 hingga 11, quick test 12 sampai 15, initial move 16 sampai 19, final check 26 27, ongoing support 28, wrap up party 29. Phase 2 fully migrate to web 3.0 Oktober 1 to 3. Ini Yes. adalah secara roughly, tapi Betul. pengalaman saya lah. Okay, pengalaman saya kadang-kadang ni bila kita buat, ada benda yang nampak simple tapi ambil masa untuk buat. Ada benda yang kompleks tapi boleh siap dengan cepat. Jadi saya harap mana-mana yang orang kata apa risau ke apa tu, memang dia akan ada delay sedikit, tetapi diorang memang keep on progress. Dan satu lagi, kalau saya nak tunjukkan juga kat sini, yang mana migration window adalah 3 September continue until 15 September. Maksudnya siapa yang dah download token pocket, dah letakkan address tu apa semua, just tunggu. Dan pada 3 hingga 15 September confirmation email tu. Yang tadi tu ada soalan yang kata dapat confirmation ataupun tak. Yang ni pun kita kena tunggu. Sebab mungkin diorang tengah sibuk sekarang ni nak migrate kan, nak link kan antara 1X dengan Gigamac supaya withdraw tu nak kasih settle dulu. Yang saya nampak macam tu lah. Dari segi developer tu nak buat kerja. Isu dia bukannya lagi banyak developer boleh menyelesaikan masalah ni. Tetapi sebenarnya diorang kena buat benda tu very careful supaya apa yang diorang buat, diorang tak patah balik. Apa yang saya nampak sebelum ni, diorang buat, ada yang diorang terpaksa patah balik disebabkan ada benda-benda baru. Sebagai contoh, kalau kita tengok Visa, mula-mula dia pakai dekat Lion Strike, lepas tu dia kata, oh daripada aku buat sini, baiklah aku buat dekat 1X. Sekarang ni dia dah buat kat 1X. Lepas tu dia fikir pula, sekarang ni daripada depo dekat Gigamac, baiklah depo kat 1X. Cumanya Gigamac ni ada detail yang kita dah depo. So ada banyak benda yang saya rasa lah kat situ tu kita nampak diorang punya progress tu supaya benda tu boleh lagi smooth. Dan macam Tuan Irfan cakap tadi, kita doalah semoga mereka ni memang sincere, mereka tulis, mereka bekerja siang, pagi, petang, siang, malam untuk kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang platform yang mereka sediakan ni. Okay, back to you Tuan Irfan. Okey, terima kasih atas tambahan tu. Tambah lagi sikit. Baik. Ikut jadual tadi tu Sifu Syam, Ya. 12 hari bulan, maknanya cuba tengok malam ni pukul 12 nanti. InsyaAllah. Rasanya akan ada update nanti. Okay. InsyaAllah 12 hari bulan. Okay, terus. Okey, baik. So saya sambung insya-Allah. Baik. Sebab dah delay 3 minggu ni, 3 minggu lebih. Kalau kata anda punya withdrawal tu anda dalam bentuk pending, yang tu memang tak boleh cancel, tak silap saya lah. Sebab dia dalam bentuk pending, dia under progress, sedang diproses. Jadi saya sarankan jangan buat withdrawal. The next withdrawal anda stopkan dulu. Jangan tambah queue, sebab bila tambah queue mereka terpaksa kerja lebih. So sebab itu tadi saya cerita kan, ahli dah ramai. Kalau seorang buat 4 withdrawal, dah ada berapa juta transaction kan. Okay, InsyaAllah. Baik, seterusnya satu Visa card boleh link berapa account? Okay, Tuan Ehsan, satu account Visa card, satu card. Satu account Gigamac. Okay, sebab apa? Sebab kita buat KYC tu semua ada maklumat yang diisi. Tapi satu KYC boleh gunalah tiga kad. Bermaksud boleh buka 3 akaun. Untuk kita punya KYC, contohlah macam saya ada 3 akaun. Boleh tak saya gunakan dokumen yang sama? Boleh jawapan dia. Dekat 3 akaun tu.
Okey, recommend sikit Sifu kripto. Zero pasal kripto. Allahu Akbar. Yang ni kita buat kelas lain. Okey. Tapi saya bagi sikitlah bonus insya-Allah. Saya nak semua yang ada dalam ni sama-sama kaya pada tahun 2025 ni. Okey, tuan-tuan, grab peluang ni. Nanti dah boleh withdraw profit. Jangan seronok sangat. Beli kripto. Tuan-tuan, ramai dah berjaya, ramai dah kaya dekat office tu disebabkan halving. Apa pula halving tu kan? Tak apa, jangan risau halving tu. Tapi dengar je apa saya cakap. Tahun depan akan berlaku yang benda yang sangat besar impact kepada kripto membuatkan harga setiap coin naik. Bitcoin akan naik mencanak. Semua coin akan naik mencanak. Jadi jadi ada profit tu, simpan sikit, beli kripto. Tak tahu apa kripto nak beli, tanya leader anda masing-masing. Okay? Sebab banyak kan. So mendapat leader-leader berbeza. Okay? Okay, baik. InsyaAllah saya sambungkan. Bolehkah kita nak depo RM dalam Visa Card atau hanya USDT? Okay, hanya USDT sahaja tuan. Okay, RM tak boleh. RM tu nak jadi USDT dulu baru boleh jadi. Baru boleh depo dalam Visa Card. Saya baru masuk juga tadi. Alhamdulillah Tuan Saliatim. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, bilakah Web 3.0 akan launch? Okay, 16/9 atau 1/10. Okay, yang ni tadi Sifu Syam dah jawab. Dengar macam kekurangan developer je. Developer tak kurang. Oh, nak kerja. Masya Allah. Boleh apply. Silakan. Masya Allah, nak bekerja dengan Gigamet. Alhamdulillah. Moga dapatlah pintu rezeki kat situ. Layan terus soalan sampai semula lelap tuan Syifah. Masya Allah. Allah Akbar. Baik. Terusnya. Selepas migrate selesai dan Web 3 mula beroperasi sebenarnya, boleh ke kita terus buat withdrawal baru? Boleh. Walaupun withdrawal lama di Web 3.0 masih pending. Yes, betul, boleh, silakan. IC selfie jangan betul. Guna gambar, jangan di PDF kan, betul. Baik, alhamdulillah, amin, insyaallah, amin. Okey, boleh chat minta pending tu, apa tu tak faham. Okey, so saya baca lagi. Coin apa terbaik beli? Coin apa nak beli? Beli Ripple. Saya dah bagi dah satu. Beli Ripple, XRP. Okey, beli XRP. Okey. Apa ni? Okey, sikit sesi Zoom ni berapa minit? Jangan macam tu tuan-tuan. Masya-Allah. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Saya tak boleh baca soalan tu lebih. Okey, bilakah Visa Card terbaru akan sampai? Bila sampai nantilah saya call poster. Poster pula courier bila nak post saya tak tahu tuan. Sebab yang ni urusan 1X bila dia nak hantar ke kita ke Paymaster tu. Bila dah sampai Paymaster baru Paymaster hantar dekat kita. Okey. Baru buat KYC, insyaAllah kita teruskan Gigamet. InsyaAllah Tuan Haidar. Bukan SRP, XRP. Bukan SRP. SRP itu lain. Salah tu. Masya-Allah. Betul, XRP. Ripple. Ripple ni sebab dia sekarang ni macam mana cerita saya boleh cakap belilah. Itu je, beli dah simpan. 2025 nanti insya-Allah kaya raya tuan-tuan. Okey. Patut deposit Visa di Gigamet atau 1X dalam masa terdekat ni. Selagi mana belum masuk 15 hari bulan, semua deposit di dalam Gigamet, belum lagi di dalam 1X. Okey, Encik Amar. So deposit $500 di dalam Gigamet dulu sebelum 15 hari bulan 9. Lebih selepas 15 hari bulan 9, semua akan deposit di dalam 1X 500 tu. SRP nak beli $6K please. Masya-Allah, orang kaya. Masya-Allah, orang kaya. Orang kaya baru. Masya-Allah. Okey, soalan dah habis. Beli kat Luno. Ini silap ni Luno ni. Okey. Saya cakap sikit sebab saya dah belajar dan saya tahu kenapa hari ni saya tak pakai Luno. Saya ada Binance, walaupun Binance dah kena ban, Huobi dah kena ban, tapi saya masih pakai lagi. Saya ada KuCoin, saya ada ST.com, saya ada Bybit. Kenapa saya tak pakai Luno? Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham, bila kita bermain dengan kripto ni, kita kena faham tau. Exchanger apa yang decentralized ataupun centralized. Ada yang hybrid. Hybrid ni bermaksud dia decentralized dan juga centralized. Centralized ni maksud berpusat lah. Okey. Jadi Luno ni dia adalah exchanger yang berpusat. Dia ada developer dia ada owner dia dan dikawal.
Okey. Dan siapa yang ada buat simpanan di Luno, tak silap saya RM100,000 ke atas, aset dia di dalam Luno, anda tunggu surat cinta sampai untuk bayar cukai. Okey. Jadi faham kan kenapa jangan guna Luno? Saya bukan tak nak bagi guna Luno, boleh sikit-sikit. Tapi kalau ada nak simpan banyak, janganlah simpan Luno. Siapa suka kat sini yang suka bayar cukai, angkat tangan. Ada tak yang suka bayar cukai? Kalau tak ada, jangan. Okey. InsyaAllah. Play crypto takkan guna Luno. Betul tuan. Beli kat token poket je. Stake je dalam DKM, DeFi wallet betul. Sikit-sikit boleh lah. Dalam Luno boleh, tak ada masalah. Boleh sikit-sikit. Tapi, kalau boleh saya takkan gunakan Luno. Okey, dia simple macam ni tuan. Kalau kita pakai exchanger, Bybit ke, Huobi ke, perasan tak? Kita berurusan dengan dealer. Saya sebagai buyer, mereka adalah seller. So saya berurusan dengan orang ni. Yang saya berurusan ni, duit kita walaupun daripada bank kita pergi ke bank dia, tetapi amount dia tak ada penolakan, tak ada tax dekat situ. So bermaksud kita macam jual beli barang. Contoh, USD tu adalah barang. Saya nak beli produk tu. So saya berurusanlah dengan seller ni. Saya transfer duit dekat dia. Bila duit dia dapat, saya terima USD. Jadi dekat situ dia hanya dua pihak saja. Tetapi di dalam Luno dia ada orang ketiga. Bukan setan. Bukan. Orang ketiga ni adalah bank di tengah. Sebelum kita daripada saya nak pergi ke Luno, orang tengah ni adalah bank. Jadi duit lalu ke bank sebab apa? Kalau Luno dia transfer duit masuk. Bukan P2P. Dia transfer duit masuk. Jadi siapa orang tengah ni? Bank. Jadi bank buat apa? Buat duit. Tuan suka ke? Sekarang ni, bank gunakan duit kita untuk buat untung. Perasan tak kenapa bank hari ni banyak tutup branch? CIMB, Maybank pun ada tutup. Sebab apa? Mereka dah mula nampak rakyat Malaysia ni dah sedar pasal kripto. Jadi mereka ni, orang yang dah sedar pasal kripto ni, baik aku simpan dekat kripto daripada simpan kat bank tak beranak. Lepas tu kalau kita simpan kat bank pun, bank buat duit dengan duit kita. Tapi kita tak dapat apa-apa. Baik simpan dekat kripto. Nampak tak? Itulah sebabnya kenapa kerajaan ban Binance dengan Huobi. Sebab mereka ada data berapa ramai install Huobi dan Binance. Jadi bila mereka dapat data yang banyak, bermaksud mereka dah sedar. Rakyat dah mula sedar kripto ataupun exchanger adalah tempat yang very bagus untuk semua orang. Okey? Jadi bila mereka sedar, bermaksud duit dalam bank dah mula kurang. Bila duit dalam bank kurang, apa jadi? Tutuplah cawangan. Itu je jawapan dia. Okey. Sepanjang waktu delay confirmation visa pool ni, profit tak running kan? Apa ni kejap. Sepanjang pool delay confirmation visa pool ni, profit tak running betul. Kalau bermaksud 500 tu yang dekat kita visa, kita depo dalam visa pool, 500 tu dia tak akan ada apa-apa trading. Sampailah kita punya dah approve baru dia akan trading. Okey, tapi alhamdulillah ramai je yang dah start trading dengan 500 dalam pool visa tu. Okey, insya-Allah. Okey. Risau kalau simpan bentuk kripto takut turun pula. Itu sebab kena tahu bila nak beli, bila nak jual. So tak nak tanya ke bila nak beli? Tuan Fauzi. So jawapan dia belilah sekarang. Bila nak jual? 2025 nanti. Dah bagi ni. Free of charge dia bagi. Okey. So beli sekarang. Beli Ripple sekarang. 2025 nanti insya-Allah. InsyaAllah. Saya tak nak cakap tapi insya-Allah boleh. Boleh berubah hidup. Bagaimana nak jadi ahli Gambema? Boleh pergi ke Gambema, boleh apply, nanti dia bagi dokumen, boleh isi. Okey? Boleh pergi isi je. Jadi ahli Gambema, masya-Allah. Sangat-sangat dialukan. Kita kalau boleh nak sangat semua ahli Gigamed jadi ahli Gambema, register dengan Gambema. So sekarang ni silalah. Datang Gambema, saya nak jadi ahli Gambema. Boleh silakan. Tengok Tuan Ihsan ni adalah orang yang sangat boleh kata saya pun selut dengan dia. Di antara orang yang banyak ilmu juga dalam kripto. Dia cakap sini beli sekarang, kripto sedang turun, yes beli sekarang. Okey. Beli sekarang jual 2025 SRP, betul. SRP terbaik, yes betul. Next halving, betul, tahun depan next halving. Okey. Mantap tuan, kita bantu rakyat Malaysia, betul, kita nak bantu semua orang. Kalau boleh satu rumah kena ada wajib satu akaun Gigamax ataupun 1x.
Wajib, serius cakap. Ini peluang kita bantu semua orang. Kita dah cukup susah dah. Janganlah saya tak nak orang saya, bangsa saya berharap kepada orang yang tak boleh nak bagi. Contoh, kerajaan. Kita bukan tak boleh nak berharap, tapi jangan terletak harapan terlalu tinggi. So kita usaha sama-sama tuan-tuan. Kita usaha sama-sama. Sekarang ni kita berusaha di dalam sebuah bukan platform, di bawah satu komuniti, Gabema. Jadi Gabema ni kita semua ni, kita usaha sama-sama, bantu sama-sama. Itu sebab Gabema ni dia bukan sekadar nak buat duit. Itu sebab dia bawa juga program pengajian diploma blockchain di decentralized finance. Yang mana pengajiannya hanya 6 bulan saja tuan. 6 bulan je tadi, lepas tu dapat diploma, boleh convo dekat Malaysia dan juga UK. Lepas tu tak payah ambil master, tak payah ambil degree. Terus pergi master, terus pergi PhD. Jadi pada yang suka bayar, suka belajar, sila ambil diploma blockchain ni. Sebab apa? Akan datang dunia kita memang fully blockchain. Fully blockchain tuan. Setiap sektor kilang ke, kedai makan ke, bank ke, kerajaan ke, mana-mana HR dan sebagainya, semua akan pakai blockchain. Jadi siapa yang suka belajarlah, dalami blockchain ni. Sebab apa? Anda boleh jadi penasihat kepada company-company yang besar. Kalau dapat company Petronas, kalau dapat company Shell, Petron, ataupun syarikat luar negara, EMA tu adalah satu syarikat construction engineer yang menjadi yang menaik tarafkan Dubai. Bangunan-bangunan kat sana EMAR, EMMAR. Tu adalah construction kat sana. Okey, berapa RM cost blockchain? Okey, untuk deposit 3,000 lebih. Deposit saja, lepas tu setiap bulan RM1,000 selama 6 bulan. Lepas tu ujung SEM, ujung pengajian, dia tak ada exam kertas, bukan exam amali, exam menulis, tapi exam dia adalah presentation selama 5 minit sahaja. Kena berbahasa Inggeris lah. Dia betul 9K plus total. So nanti bila nak exam tu pun, presentation tu pun kena bayar kos dia juga. Tapi tak rugi tuan-tuan. Sebab apa? Saya dah melalui fasa belajar, semua dah pernah belajar kan, dah faham, dah ambil diploma berapa, 3 tahun, degree berapa tahun, master PhD berapa tahun. Jadi dekat sini Gabema dah pendekkan jangka pengajian kita, jangka masa pengajian. Daripada 3 tahun jadi 6 bulan sahaja pengajian. Dan nak pergi belajar pun sebulan sehari je, sebulan sekali kelas. Sebulan sekali kelas je. Tak payahlah nak pergi setiap hari kelas, tak payah. Hari Sabtu dekat UTM Space. So dekat sana insya-Allah banyak benda yang akan faham. Okey. So saya tengok soalan pun dah tak ada, chat dah kosong, saya serahkan semula kepada kita punya MC insya-Allah. Terima kasih semua. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan Sifu Irfan. Dah membantu saya menjawab soalan semua. Masya Allah. Alright, jadi Alhamdulillah kita dah 2 jam bersama dalam live Zoom ni dan juga di TikTok. Alright, jadi kepada semua saya harap anda berpuas hati dengan Zoom kita pada malam ini dan dapat menjawab banyak soalan-soalan anda. Okey, insyaAllah. Dan sekiranya ada apa-apa soalan lagi, anda boleh rujuk kepada introducer anda ataupun dalam grup-grup. Okey, dan seperti mana yang disarankan oleh Sifu Irfan, dan actually ramai daripada kita punya sifu-sifu dalam bidang kripto ni yang memang mensarankan kita untuk membeli kripto, koin-koin kripto tahun ini ataupun hari ini lah, sebab apa? Sekarang harga pun sedang menurun. Jadi kalau anda ada USDT, anda boleh beli dekat exchanger ataupun anda boleh rujuk orang-orang yang introduce anda untuk anda simpan sehingga tahun depan lah. Dengarnya tahun depan akan halving dan anda boleh jual 2025. InsyaAllah waktu tu anda simpanlah sebanyak yang boleh. Keuntungan anda tu. Alright, jadi ada beberapa soalan lagi dekat sini. Malam ni Zoom santai-santai insyaAllah. Mantap Tuan Irfan semua. Okay, minta tolong boleh summarize, nanti saya masuk lambat tadi sebab kerja. Okay.
Okay, secara ringkasnya apa yang kita bincangkan hari ini, malam ni, ia berkenaan dengan apa yang berlaku hari ini, yang dah berlaku dan akan berlaku, dan kita semua membuat persediaan sekiranya ada sesuatu info yang kita belum dapat, kita buat persediaan dari segi mental dan juga financial, insya-Allah. Dan rasanya tak ada soalan lain. Mantap semua lain, terima kasih. Tak ada dah rasanya, itu aja. Tak ada chat pun kosongnya. Okey. Jadi withdraw capital. Okey. Untuk nak withdraw capital tu insya-Allah kita belum tahu lagi. Tapi sefahaman kita semua, selepas daripada 3.0 kita dah boleh withdraw capital lah, jangan risau. Okey. Jumpa dekat jam memang ni. Okey, Sifu. Sifu tadi saja ya yang tanya berkenaan dengan Luno tu. Okey. Jadi insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi di lain hari dan waktu, dan luahan daripada Tuan Irfan, daripada Sifu Syam dan juga Sifu Azrin, daripada saya juga sendiri personally, kami semua insya-Allah memang trust. Kita trust the proses, kita percaya pada Gigamax 200% insya-Allah. Sebab apa? Kita faham dari segi teknologi yang akan kita gunakan akan datang, dan ini akan memberikan kebaikan, keistimewaan, perubahan dari segi financial kita akan datang. Undang kawan-kawan anda untuk next punya Zoom ataupun next punya live session, dan insya-Allah selepas 3.0 kita semua akan halving bersama insya-Allah. Alright, jadi itu saja pada malam ini. Saya memohon maaf dan juga kita ucapkan terima kasih pada semua yang hadir malam ini, 100 dekat 200 orang tadi. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kontak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.